Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waghfirah. Bukan Ustaz ke ni? Ingat Ustaz tadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita hari ini tadabbur ya. Dan pada minggu lepas kita buat akhlak. Sebelum tu kita buat bulughul maram, sebelum tu kita buat sempena ma'al hijrah, sempena Maulidur Rasul ya. So memang kita tak buat Quran ni dah 3 minggu lah mungkin ya. Ni baru masuk balik. Jadi kalau tuan-tuan rasa ketinggalan Quran, tak ketinggalan lah. Ya, masih lagi ayat yang ke-30, hari ni 31 insya-Allah. Tuan-tuan sila buka surah Al-Muddathir. Ustaz yakin tuan-tuan dah ada baca-baca. Ya, paling kurang sebelum kelas seperti mana biasa. Kunci dia tuan-tuan ya, untuk mudah memahami pengajian ataupun pelajaran kita, tuan-tuan bacalah sikit paling kurang tuan-tuan ya. Sebab Haji Maksyah dan juga Haji Nazri pun dah bagi tahu ya. Hari ni ayat 31. Jadi paling kurang tuan-tuan dah baca 1-2 ayat jadilah. Kalau tak baca pun semua ya. InsyaAllah kita hari ni ayat 31 ya. Ya, ayat yang ke-31, auzubillahi minasyaitonirrajim, ni sambung cerita pasal neraka Saqar. Neraka Saqar ya. Dalam surah ni ada banyak cerita tentang neraka Saqar. Dan perkataan Saqar itu dah disebut banyak kali lah. Antaranya dalam ayat yang ke berapa tu ya, ayat 26 ada. Ya, ayat 26 ada disebut secara jelas perkataan sin qafra ya, Saqar, sa'uslihi ya, sa'uslihi saqar ya. Jadi aku akan masukkan orang yang orang yang tak mempercayai ya Al-Quran, yang menolak nabi itu, aku akan masukkan kata Allah ya, dia tadi ke dalam saqar ya, neraka saqar, sin qafra saqar. Itu salah satu daripada nama neraka ya. Dan bila Allah tanya balik, Allah sebut balik perkataan saqar pada ayat 27, wa ma adraka ma saqar. Adakah kamu tahu ya, saqar itu apa benda? Saqar itu neraka yang bagaimana ya? Jadi maknanya dari segi apa? Dari segi keadaan bagaimana itu sudah diterangkan sikit sebanyak. Tapi kita akan cerita lebih dalam lah ya pada ayat yang paling panjang dalam surah ni. Jadi surah Al-Muddathir ni kebanyakannya pendek-pendek. Tetapi ayat yang ke-31 paling panjang. Ya, 2, 3, 4, 5 baris. Jadi mari kita tengok ya apa cerita neraka Saqar ya. Tapi sebelum tu ada ayat 30, kalau kita tengok ada perkataan tis'ata asyar. Ya, jadi orang kafir tanya berapa ramai yang jaga neraka ni. Ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala tis'ata asyar 'alaiha, yang menjaga neraka ini tis'ata 9 asyar 10. Jadi 9 10 maknanya 19 ya, 19. Sebab orang Arab dia bilang nombor daripada kanan. Ya. Kita bilang nombor ya daripada kanan juga. Tapi bila kita sebut 19, tapi kalau kita tulis 1 dulu baru 9. Tapi orang Arab ya 19 memang dia tulis 9 dulu baru 1. Ya, tu dia punya cara ya. Cara dia menulis. Sebab Al-Quran ya, dia berbahasa Arab dan dia bermula daripada sebelah kanan, dan sunat bagi kita mula dengan sebelah kanan ya. Tapi kalau kita tulis nak buat macam mana ya? Sebab Rumi dia mula daripada kiri, tapi paling kurang kita tulis dengan tangan kanan. So kita dapat pahala menulis dengan tangan kanan lah. Okey ya. Melainkan orang yang memang tak boleh tulis dengan tangan kanan, tulis dengan tangan kiri ya. Tu nak buat macam mana kan? Tak ada pilihan lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna ashaban nar. Wa ma ja'alna ya. Jadi wa ma ja'alna ashaban nar. Dan Allah kata ya, yang kami jadikan ya sebagai penjaga neraka itu, penjaga neraka. Jadi di sini disebut ashaban nar ya. Ashaban nar ni selalu kita jumpa penghuni neraka. Penghuni dia ya, maknanya orang yang dimasukkan dalam neraka tu. Tapi di sini yang dibincangkan bukan penghuni atau penduduk neraka tu ya, tetapi yang dimaksudkan sebagai ashaban nar
ya, mereka adalah penjaga neraka. Ya, maknanya para malaikat yang 19 orang, 19 malaikat tadi yang menjaga neraka tu, ya, ya, mereka itulah yang dipanggil sebagai ashabun nar. Jadi tidak lain tidak bukan yang Allah jadikan illa melainkan malaikah. Jadi kalau kita faham ashabun nar, nanti tuan-tuan akan tanya, macam mana kita nak tahu ashabun nar ni bukan penghuni ustaz, ya? Macam mana pula kita tahu dia tu penjaga? Kita tengok sambung ayat tu. Ya, sebab disebut malaikah, takkanlah penghuni neraka tu malaikat. Malaikat mana ada yang ingkar perintah Allah? Ya, malaikat tak ada yang ingkar perintah Allah. Jadi semua malaikat dia beriman kepada Allah. Ya, jadi mereka tidak apa kita panggil, ya, mereka tidak apa istilah dia? Mereka tidak apa ni mengingkari perintah Allah. Ya, mereka tidak mengingkari perintah Allah. Mereka hanya apa kita panggil patuh pada perintah Allah saja. Jadi kalau mereka patuh pada perintah Allah, maka takkanlah ya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tak logik, tak possible. Jadi yang merujuk ya kepada malaikat di sini adalah penjaga neraka tu, bukan penghuni neraka. Ya, itu cara kita melihat makna ashabun nar kat sini. Ya, sebab kalau kita tak tengok makna, kita akan kata, malaikat jadi penghuni neraka. Takkan malaikat jadi penghuni. Ya, malaikat tak akan jadi penghuni neraka. Yang jadi penghuni neraka adalah manusia. Ya, jadi manusia yang menjadi apa? Yang menjadi penghuni neraka. Tapi malaikat menjadi penjaga neraka itu. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru. Wa ma dan tidaklah ja'alna kami jadikan iddatahum bilangan mereka. Ya, bilangan mereka tu hanya Allah yang tahu. Tapi di sini Allah sebut 19. Mungkin 19 ni ketua-ketua dia saja. Ketua-ketua jabatan aja, ya. Belum cerita tentang dia punya apa ni anak-anak buah dia, ya. Mereka yang berada di bawah 19 ketua tadi kita tak tahu. Ya, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jumlah mereka tu, ya, jumlah malaikat tadi semua itu ya Allah tidak jadikan illa melainkan fitnatan, sebagai cubaan saja. Sebab orang kafir akan komen macam kitalah, ya. Bila kita tengok apa ni satu kumpulan manusia, ya, kita akan komen. Kita akan kata tak adalah ramai sangat pengikut dia, sikit je. Ya, kita akan mula buat apa kita panggil komentar. Ya, kita akan buat komentari. Ya, kita akan kata macam tu macam ni. Ya, itu orang Quraisy, orang kafir Quraisy akan kata macam tu. Jadi bila Allah sebut dan Nabi bagi tahu, ya, mereka mesti akan komen. Mereka akan kata, oh tak adalah ramai, sikit je, 19 je, ya. Jadi sebenarnya 19 itu sudah menunjuk kepada makna banyak dah. 7 pun dah banyak. Kalau 9 lagi banyak, ni 19 lagi lah banyak. Ya, sebab penggunaan nombor-nombor ganjil kan, macam 7 terutamanya, 9, ya, itu semua menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Cuma bila Allah sebut sekadar nak bagi tahu bahawasanya jumlah dia banyak. Yang mengetahui jumlah dia hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tu dia punya penjelasan dia. Jadi bagi orang kafir, ya, bilangan malaikat itu adalah ujian bagi mereka, supaya bila mereka dengar, mereka akan komen. Mereka akan kata macam tadilah, ya, tak adalah ramai, tak adalah kuat sangat, tak adalah hebat sangat Allah ni, dia akan komen. Ya, dan sebenarnya apabila Allah sebut, ya, tentang jumlah malaikat yang ramai itu, ya, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala liyastayqina allazina utul kitab. Ya, supaya orang-orang yang diberikan Alkitab, ada dua. Yang diberikan Alkitab ni biasa kita merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani mereka diberikan Alkitab. Jadi bila mereka dengar cerita detail tentang penghuni, ya, maksudnya tentang penjaga neraka Sakar ini, maka harap-harap mereka jadi yakin. Liyastayqina, daripada perkataan yakin. Ya, jadi orang yang diberikan kitab Yahudi Nasrani patutnya akan jadi yakin. Wa yazdadallazina amanu imanan, dan ya, orang-orang beriman akan bertambah iman dia. Sepatutnya kita bila kita dengar, kita kata ya Allah, ya, sampai 19. Ya, malaikat bukan biasa kita dengar malaikat yang jaga neraka ni malaikat Malik Zabaniah. Ya, yang kita tahu nama dia Malik Zabaniah satu je. Rupanya di sini kita tahu 19. Ya, mungkin semua ni di bawah Malik Zabaniah. Mungkin ada lagi, ya, anak-anak buah dia. Maknanya Allah Maha berkuasa. Dan bila kita dengar begitu, ya, iman kita patutnya bertambah. Wa yazdada, dan bertambahlah
Allazina amanu, orang beriman, imanah, ya, keimanan mereka. Siapa yang belajar bahasa Al-Quran hari Sabtu, perkataan imanah ni dalam bentuk distinguisher dipanggil. Ya, distinguisher tu maknanya dia punya apa? Dia punya apa kita panggil, ya, pembeza dia. Jadi orang tanya, bertambah, ya, kepada orang beriman. Apa yang bertambah? Ya, kita kata imanan, keimanan dia bertambah. Ya, dan dia dalam bentuk apa ni, nasab, ya, dalam bentuk fathah, imanan. Kita tak baca imanun, imanin, kita baca imanan. Ya, seolah-olah macam dia objek, tapi dia bukan objek, dia distinguisher kita panggil. Ya, jadi tuan-tuan yang apa ni ikut kelas bahasa Arab sepatutnya dah tahulah, ya, dia punya apa kita panggil, dia punya cerita tu, ya. Okey, itulah kalau ustaz boleh detailkan. Tuan-tuan kalau ada apa-apa soalan sila, ya. Sila ditanyalah, ya. Kalau ada. Setakat ni ada apa-apa? Silakan. Ada apa nak tanya? Tuan-tuan. Ya, ada apa? Ada, tak ada? Tak ada, ya. Diam aja tuan-tuan, ya. Assalamualaikum. Mana suaranya? Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun, ya. Yang ustaz sebut tadi dengar, ya. Dengar, Ustaz. InsyaAllah. Okey, dengar. Ya. Jadi Kak Suharti ada perkataan imanan. Imanan tu kalau ingat dia distinguisher, ya. Dia pembeza. Ya, dia punya, kalau kita analisis dia punya ayat tu, imanan kan dalam bentuk dia macam objek kan? Macam objek, sebab dia fathah, ya. Dia tanwin fathah. Tetapi dia bukan objek, tapi dia adalah distinguisher. Dia adalah pembeza, ya. Okay, jadi orang tamyiz, Ustaz. Apa dia? Tak dengar? Itu tamyiz kan dipanggil? Ya, betul. Dalam bahasa Arab kita panggil tamyiz. Tamyiz. Dalam bahasa orang putih kita panggil distinguisher. Ya. Okey. Dan dia mesti dalam bentuk tanwin fathah. Tanwin, dia tanwin imanan kan, tanwin tu. Dan tanwin tu tanwin fathah, ya, baris atas. Okey, ya. Kemudian apa lagi? Yang pertama, bila Allah cerita tentang apa ni, penjaga neraka, yang pertama kita tahu, ya, orang yang diberikan Alkitab macam Yahudi Nasrani, mereka dah tahu cerita neraka. Ya, tapi mungkin tidak begitu detail. Quran datang, Quran cerita lagi bahawasanya neraka ni bukan apa ni, malaikat Malik Zabaniyah saja, tapi ada 19. Ya, patutnya orang yang menerima kitab sebelum ni, yakni Yahudi Nasrani, mereka akan bertambah yakin. Ya Allah, bertambah yakin dia. Dan orang beriman pula akan bertambah keimanan dia. Sepatutnya begitu. Sebab bila kita dengar benda-benda yang berbentuk sam'iyat. Sam'iyat ni mana kita dengar tapi kita tak pernah tengok. Syurga neraka mana pernah tengok. Ya, malaikat kita tak pernah tengok. Ya, jadi oleh kerana itu bila kita dengar sepatutnya bertambah keimanan kita. Ya. Kemudian wala yartaba, dan mereka, ya, dan dia orang beriman tadi tidak ragu-ragu lagi. Yakin bahawasanya syurga tu benar, neraka tu benar, ya. Kemudian Allah kata allazina utul kitab. Sekali lagi, allazina, orang-orang yang, dia plural, utul kitab, yang diberikan Alkitab. Biasanya bila kita sebut apa ni, penerima Alkitab ni, walaupun orang Islam pun menerima kitab, ya, Al-Quran, tetapi biasa Allah sebut orang-orang Islam ni al-mu'minun, ya, orang-orang beriman, allazina amanu. Tetapi bila sebut allazina utul kitab, biasanya itu memang Yahudi Nasrani saja. Mengapa kita tak sebut kitab apa ni, apa, kitab Taurat, kitab Zabur? Sebab apa? Sebab apa Puan Sri? Sebab apa? Biasa bila sebut bila Allah sebut ahli kitab, biasanya mesti Taurat dan Injil. Pasal apa Zabur tak sebut? Why Zabur tak disebut? Because Zabur is not a kitab. Zabur kitab. Bukan Ya. bukan dia Doa-doa je kan, Ustaz? Dia sebab dia bukan book of law, dia bukan kitab undang-undang, bukan kitab syariat. Kalau Taurat, Injil, Al-Quran, dia kitab syariat. Ada peraturan tentang solat, puasa, zakat, haji, ya, peraturan dalam mendidik anak, ya, hubungan suami isteri dan sebagainya. Tapi Zabur tak. Zabur hanya mengandungi kebanyakan, ya, kata para ulama, dia mengandungi doa-doa, zikir-zikir. Dia bukan peraturan, bukan syariat, bukan. Jadi sebab tu biasa bila disebut Alkitab, dua saja, ya. Yakni Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa.
Ya, Zabur kepada Nabi Daud tak disebut. Kerana ketika Nabi Daud hidup, ketika dia memerintah sebagai raja, ketika dia berdakwah ya sebagai seorang nabi dan rasul, dia tetap menggunakan Taurat. Ya, maknanya pastilah bahawasanya Taurat tu mesti turun dulu sebelum sebelum Zabur. Mestilah Nabi Musa dapat wahyu dulu, ya. Jadi Nabi Daud bawah lagi, ya. Nabi Musa tu yang ke berapa? Yang ke-15. Nabi atau rasul yang ke-15. Sedangkan Nabi Daud ya yang ke-19. Ya, yang ke-19, yang ke-20 maknanya bawah lagi, ya. Jadi sudah tentu dari segi syariat dia masih pakai syariat Nabi Musa. Tetapi dari segi kita panggil, ya, dari segi dari segi zikir, ya, doa dan sebagainya, dia ada tambahan. Dalam Taurat pun ada zikir dan doa, macam Quran. Ya, dalam Quran ada doa, dalam Quran ada ayat-ayat yang bersifat zikir, macam kita baca ayat kursi kan. Tu zikir lah tu. Ya, ayat kursi bukan doa. Ya, kalau Al-Fatihah dia zikir dan doa. Kalau ayat kursi ya dia kita panggil zikir. Ya, ataupun kita boleh panggil dia ruqyah. Jampi. Ya, 3 kul kita kata kan. Itu semua jampi, itu ruqyah semua tu. Ya, dan juga ayat-ayat lain macam 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu semua zikir tuan-tuan. Ya, tapi ada juga doa, ada kat ujung tu doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, ayat terakhir suratul Baqarah. Jadi Quran ni, Taurat dan Injil, ya, dia ada syariat, dia ada doa, dia ada zikir dan ada ruqyah. Tuan-tuan, ya, jadi ambil maklumlah, ya. Dia bukan syariat saja. Syariat tak banyak, tapi ada. Tapi kalau macam Zabur, dia tak ada langsung syariat. Ya, tak ada cerita syariat. Dia hanya zikir, ya, doa, dan kalau ada pun kita kata ruqyah. Ya, sebab isu ruqyah ni ada setiap zaman. Ya, kerana gangguan syaitan itu, ya, memang sentiasa ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampailah ke akhir zaman, peranan syaitan, ya, masih ada. Peranan iblis sentiasa ada. Mereka punya kerja tak lain tak bukan menyesatkan umat manusia. Jadi sebab itu kita memerlukan pendinding, perlu zikir, ada doa, ya. Kalau yang kena rasuk dan sebagainya ada ruqyah, ya, dan sebagainya yang boleh menjadi kita panggil, ya, pendinding ataupun protection untuk kita, ya, melalui benda-benda tadi tu, ya, ruqyah, zikir dan doa. Itulah cara kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, ya, itu sebab mengapa selalu tidak disebut Zabur, hanya disebut Taurat dan Injil. Okey, ya. Jadi kemudian apa lagi? Allazina utul kitab wal mu'minun. Ya, jadi supaya orang-orang ahli kitab, Yahudi Nasrani dan orang beriman la yartaba, mereka tidak ragu-ragu. Jadi bila orang cerita pasal neraka, kita tak pernah nampak neraka. Ya, yang pernah melihat neraka dengan mata kepala ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang di Isra' Mi'raj kan. Nabi yang tengok, Nabi yang nampak. Ya, jadi orang lain tak nampak. Jadi apabila Nabi cerita, kita kena percayalah sebab Nabi cerita melalui wahyu. Ya, yang sampaikan surah Al-Mudaththir ni siapa? Kan Nabi Muhammad. Jadi sepatutnya orang yang menerima kitab Yahudi Nasrani, ya, yang hidup pada zaman Nabi, kerana orang-orang Yahudi kan ramai di Madinah. Ya, orang Nasrani ada juga tapi tak ramai. Tapi orang Nasrani datang ke Madinah juga, ya, daripada Yaman, ya, daripada sebelah negeri Syam. Ya, jadi mereka bila datang, akhirnya mereka beriman juga sebahagian dia. Ya, jadi macam kita kata Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang asalnya Kristian, dia Nasrani. Ya, yang selalu saya sebut, beliau bersama dengan kawan-kawan dia naik kapal mereka terdampar, ya, dipukul oleh ribut, terdampar di sebuah pulau. Itu dalam dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis tu. Kemudian dia berjumpa dengan lelaki, ya, yang memanggil dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai tadilah, ya, sebagai Dajjal. Ya, dialah Dajjal. Ya. Jadi maknanya dia dah ada. Cuma dia masih terbelenggu, belum dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sudah dicipta, dah ada pun. Ya, cuma dia tak sebut di pulau mana. Jadi bila dia masuk Islam, dia cerita balik. Dia kata, ya Rasulullah, aku pernah jumpa dengan manusia, ya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Dajjal.
Ya, dan keadaan dia masih dalam keadaan elok. Tidaklah kita kata muka dia buruk, muka dia herot, ya, mata dia sebelah, ada buta, dia tak ada cerita. Ya, menunjukkan bahawasanya ketika Allah cipta Dajjal tu dalam keadaan yang elok, sempurna. Kemudian nanti, ya, bila dia mengaku sebagai Nabi Isa, mengaku sebagai Tuhan, barulah, ya, dia punya keadaan fizikalnya tu diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tamim Ad-Dari Kristian, ya, dia daripada sebelah utara, ya, maknanya daripada negeri Syam, dan dia datang ke Madinah jumpa Nabi dan masuk Islam. Sebagai contoh, ya. Yang orang Yahudi di Madinah yang masuk Islam lagi ramailah. Ya, macam kita kata isteri Nabi pun, ya, isteri Nabi Safiyah binti Huyai. Kemudian ulama, ya, di kalangan Bani Israel, ya, ataupun Yahudi pada masa itu, apa kita panggil, nama dia Husain bin Salam. Kemudian Nabi tukar nama jadi Abdullah bin Salam. Jadi bukti mengatakan di kalangan ahli kitab yang percaya, yang tidak ragu-ragu, memang ada. Tapi jumlahnya tak ramai. Tapi ada. Ya, macam Tamim Ad-Dari tadi, ya, dia contoh orang Kristian yang masuk Islam. Kemudian siapa lagi kita panggil? Ya, Adi bin Hatim juga yang datang jumpa Nabi pakai salib. Ya, bila dia pakai salib, Nabi kata, kamu orang-orang Kristian menjadikan padri-padri kamu sebagai Tuhan. Dia kata tak, kami tak sembah padri. Nabi kata maksudnya ialah kerana padri kata halal, kamu kata halal. Padri kata haram, kamu kata haram. Ya, sedangkan yang menghalal dan mengharamkan itu kan kerja Allah. Allah dan Rasul saja yang boleh cakap macam tu. Orang lain tak boleh. Tiba-tiba padri kata kamu ikut. Itu maknanya kamu menjadikan padri sebagai Tuhan. Baru dia faham. Dan akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Ya, dia buang salib dia. Peringkat awal dia pakai salib. Nabi tegur dia. Ya, itu juga bukti mengatakan ada orang Kristian yang masuk Islam. Dua Ustaz dah bagi tadi. Yang pertama Tamim, ya, Tamim Ad-Dari. Beliau adalah Kristian, ya, masuk Islam, dan beliau akhirnya, ya, kerana suara dia sedap, ya, jadi macam sekarang kita tengok, ya, ramai penyanyi gereja, ya, jadi penyanyi-penyanyi popstar lah, ya. Jadi kalau dulu, ya, macam tu jugalah. Jadi bila dia masuk Islam, suara dia sedap, dia pula menghafal Quran, maka Sayyidina Umar lantik dia sebagai imam, ya, solat tarawih. Itu zaman Sayyidina Umar. Zaman Nabi belum lagi. Zaman Sayyidina Umar. Ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tengok di sini. Ya. Ahli kitab dan mukmin beriman. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dan, ya, siapa tuan-tuan? Ya, orang yang di dalam hatinya, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka ada maradun, ada sakit. Ya, ini bukan cerita sakit fizikal ni. Ya, ini cerita sakit apa? Sakit rohani, sakit spiritual. Ya, dia ada rasa cemburu, rasa dengki, ya, dia ada niat jahat, ya. Jadi semua sifat-sifat mazmumah tu, ya, yang kita panggil sebagai sifat-sifat yang tercela, yang terkeji, yang ada dalam hati manusia. Ya, dia fizikal dia sihat, kita tengok, ya, dia punya blood pressure dia bagus, ya. Dia tak ada kena diabetes, ya. Kemudian tak ada apa-apa penyakit kronik, tak ada lah, ya. Tetapi walaupun tubuh dia sihat, ya, spiritual dia punya rohani dia sakit. Ya, selalu cemburu. Tengok orang tak boleh, orang lebih daripada dia, cemburu dia. Ya. Cemburu pada ilmu tak apa. Ya, dia tengok orang tu berilmu, dia pun nak jadi berilmu. Dia tengok orang tu banyak sedekah, dia pun nak jadi macam tu. Tu tak ada masalah. Ya, itu cemburu yang dibenarkan. Ya, tapi ini cemburu yang tidak dibenarkan. Nak orang jatuh, nak dia seorang naik. Ya, kalau macam tu keadaannya, itu kita panggil allazina fi qulubihim maradun. Ya, ada penyakit dalam hatinya. Wal kafirun, dan orang-orang kafir, maza aradallahu bihaza masalah. Jadi orang kafir selalu tanya. Ya, dia kata sebab apa Allah buat rasul ni manusia, pasal apa Allah tak buat rasul ni malaikat? Kalau Muhammad ni betul, ya, sebab apa malaikat tak turun sama dengan dia? Kalau Muhammad ni betul, sebab apa Muhammad ni tak keluarkan mata air daripada bumi Mekah? Ya, kalau Muhammad ni betul, mereka selalu tanya, tuan-tuan. Ya, mereka nak petikai. Ya. Tetapi apabila mereka minta Nabi buat sesuatu, ya, benda yang luar biasa, dan Nabi jemput mereka melihat bulan penuh, ya, full moon, Nabi belah bulan dengan jari Nabi yang mulia, apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka tak percaya, mereka tuduh Nabi ahli sihir pula. Ya, jadi sebenarnya semua ni alasan untuk tidak beriman saja, tuan-tuan. Jadi kita jangan jadi macam tu, ya, mencari alasan untuk tidak beriman. Ya, mereka kata maza aradallahu bihaza masalah. Apa yang Allah nak daripada contoh yang Allah bagi ni, ya. Jadi mereka selalu bertikai.
Kadzalika yudillullahu may yasha. Dan demikian itu Allah kata Allah sesatkan sebahagian yang Allah kehendaki, wa yahdi may yasha. Dan Allah beri hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada sesiapa yang mengetahui tentera-tentera Allah. Tentera Allah ni dalam banyak bentuk. Angin, ya, dalam bentuk ribut taufan, ya, dalam bentuk guruh, dalam bentuk hujan, ya, banjir dan sebagainya. Semua yang kita dah pernah belajar. Ya, tuan-tuan yang hadir kelas ensiklopedia sirah para nabi, ya, kita dah dengar cerita Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh. Ya, sekarang kita tengah bincang Nabi Hud, ya, bagaimana kaum Ad, ya, tidak beriman dengan Nabi Hud dan Allah akan datangkan azab kepada mereka. Tetapi Allah dah bagi peringatan. Nabi Hud, ya, berbuih mulut, jangan sembah berhala, ya, jangan mengingkari Allah, jangan lawan perintah Allah dan perintah Rasul. Tapi mereka tak peduli, tuan-tuan. Jadi bila mereka tak peduli, Allah akan datangkan junuda rabbika, ya, tentera-tenteranya, ya, ma illa huwa, melainkan dia, yakni Allah yang Maha tahu. Wa ma hiya illa zikra lil bashar. Ya, dan bila Allah sebut neraka tu, neraka sakhar, ya, tidak lain tidak bukan ia adalah zikra, peringatan kepada bashar. Bashar di sini makna manusia. Bashar boleh makna kulit, bashar juga makna manusia. Sebab apa manusia dipanggil bashar? Kerana manusia ni ada kulit, dan kulit tu sensitif. Dia ada deria rasa, ya. Sebab tu kulit ni yang akan dibakar. Bila kulit ni dibakar dalam neraka, tuan-tuan, ya, wal-iazubillah, kulit tu akan musnah, akan hangus, kemudian Allah gantikan dengan kulit yang lain pula. Ya, bakar lagi, biar dia rasa pedih lagi. Kemudian hangus, Allah ganti pula yang lain. Kalau di dunia, kalau hangus kulit tak ada lah, tuan-tuan. Ya, maknanya dia tak rasa sakit dah. Tapi di neraka tak begitu. Ya, sakit tu akan terus berdatangan. Ya, maknanya dia tidak akan ada rehat, dia non-stop, tuan-tuan. Ya, itu cerita tentang neraka sakar, dia punya azabnya. Kalla wal qamar, ya, tidak sekali-kali demi qamar. Qamar adalah bulan secara umum. Kalau badar, bulan penuh. Kalau qamar, bulan secara umum. Sama ada bulan penuh, bulan sabit, ya, dan bulan-bulan yang lain semua dipanggil qamar. Ya, tetapi kalau badar itu bulan penuh. Walaili iz adbar. Ya, walaili, dan demi malam. Ya, demi malam iz adbar, ya, ketika mana dia berlalu. Ya, jadi mana bila malam berlalu, datang siang lah. Ya, ketika terbit fajar untuk masuk waktu subuh, itu bermakna malam sudah berlalu. Ya, sebab itu waktu subuh walaupun dia kita panggil, kalau kita tengok di luar, di langit masih gelap, matahari belum terbit, ya, tetapi ia bukan lagi malam. Malam sudah berlalu. Ya, sebab itu solat subuh dipanggil solat hujung siang. Mana permulaan siang adalah subuh. Dan berakhirnya siang, ya, pada waktu maghrib. Maghrib masih siang lagi. Ya, sebab itu Quran, ya, ayat 114, ya, dalam surah Hud, ya, Allah sebut, dirikanlah solat fardu di dua hujung siang. Maknanya subuh dan juga maghrib. Wa zulafan minal lail, dan sedikit daripada malam. Ya, solat apa tu? Solat isyak. Jadi kalau orang tanya kita, solat ada berapa waktu? Kita tahu 5. Ya, solat berapa waktu yang di siang hari dan berapa waktu di malam? 4 siang hari. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang di malam hari 1 je, tuan-tuan, solat isyak. Ya, 1 saja. Kita dah pernah sebut, ya, dalam Bulughul Maram kita dah bagi tahu. Dalam Quran pun saya dah sebut tadi, surah Hud, surah yang ke-11, tuan-tuan boleh catat, ayat yang ke-114. Dan dirikanlah solat di 2 hujung siang. Maknanya subuh dan maghrib. Wa zulafan minal lail, dan sedikit daripada malam, yakni isyak. Ya, innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu buat, termasuk solat, ya, yuzhibun as-sayyi'at, dia akan menghilangkan benda-benda dosa-dosa jahat yang kita buat, tuan-tuan. Jadi solat fardu tu sendiri merupakan salah satu mekanisme yang Allah bagi untuk kita membuang dosa-dosa kita. Ya, terutamanya kalau dibuat secara berjamaah. Sebab tu orang perempuan walaupun tidak ada tuntutan solat di masjid surau musalla, ya, tapi tetap kena make sure solat secara berjamaah di rumah. Ya, dengan anak-anak perempuan ke dengan siapa-siapalah, ya, yang ada di rumah tu. Kerana, ya, solat berjamaah itu ada kelebihan dia. Ya, yang pertama sudah tentu, ya, sebagai salah satu daripada mekanisme yang Allah bagi, satu instrumen yang Allah bagi untuk kita menghapuskan sayyiat, dosa-dosa kita.
Ya, dosa-dosa akan dihapuskan mudah-mudahan dengan solat. Kalau dosa-dosa kecil, ambil wuduk pun sudah dibawa bersama dosa-dosa kecil tu. Ya, berjatuhan air wuduk kita membawa bersama apa kita panggil dia punya dosa-dosa kecil. Kemudian Allah sambung lagi wasubhi iza asfar, wasubhi dan subuh. Waktu subuh tu waktu fajar itulah. Ya, terbit fajar masuk waktu subuh iza asfar. Ya, ketika apa kita panggil ketika cahaya tu dah semakin terang. Ya, dari mana tak gelap lagi. Ya. Sekejap tuan-tuan ya. Sekejap. Sekejap ya. Okey, tuan-tuan, ya, ada beberapa soalan setakat ni? Ya, jangan biarkan ustaz bersendirian. Ya. Ya, silakan. Nak tanya Ustaz, apa beza la raibah dengan la yartaba? Sebab dia ragu-ragu juga kan, tapi kenapa kata dia lain? Yang mana? La yartaba tu ustaz nampak satu lagi apa tadi? La raibah. La raibah ni dekat surah lain lah. Maksudnya apa ni? Sama ya. La La raibah. tapi kenapa? Bezanya raibah tu noun, yartaba apa ni? Present. Apa ni? Kita panggil present tense. Oh, itulah ada Allah. Itulah susahnya Ustaz kan. Kalau nak tengok ayat tu macam lain tapi maksud dia sama. Cuba tengok yartaba tu ada ya depan dia, ya. Biasa kalau ada hamzah depan, ada nun, ada ya, ada ta, present tense. Makna dia sama, ragu-ragu, tapi dia dalam bentuk present tense. Yang raibah, la raiba fihi, raibah tu macam dalam awal surah Al-Baqarah tu, itu noun dia, noun form dia. Tu je beza dia. Tapi tak ada, sini ada ta, sana tak ada ta, itulah. Tak, ni ada ya, yarta. Tengok yang depan, ya, ro, ta, alif, ba. Yang ya tu, huruf ya tu, itu yang signalkan bahawasanya dia adalah present tense. Dia verb. Dia bukan noun. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa lagi? Tuan-tuan, setakat ni apa yang kita bincang ni neraka sakar, ya. Neraka sakar, kalau ada soalan, ayat yang panjang tu ayat 31 silakan. Tuan-tuan, ya. Ustaz. Ya. Ya, apa ni? Jadi Allah bagi tahu ada 19 malaikat penjaga neraka itu. Maknanya for us to accept the fact lah, orang yang beriman tu akan lebih beriman, maknanya dia percaya yang Allah kata ada 19 malaikat. Macam tu Ustaz. Ya, sebab sebelum ni kita macam kita kan, selama ni kita hanya tahu bahawasanya apa ni malaikat tu kan kita belajar 10 kan, ada Jibril yang bawa wahyu, kita tahu ada Israel cabut nyawa kan. Daripada 10 tu salah satunya kan malaikat penjaga neraka kan Malik Zabaniah, Malik lah. Ya, malaikat Malik. Kita tahu dia saja. Tapi bila kita baca lagi Quran, baca kita kata rupanya bukan Malik saja yang menjadi penjaga neraka ni. Rupanya ada 19. Ya, kalau Malik tu satu, mana ada 18 lagi. Ya, menunjukkan bahawasanya Allah ni Maha berkuasa untuk buat jumlah yang banyak. Dan mesti kita tanya, kalau bahasa Melayu kita kata beratus-ratus, beribu-ribu tu banyak. Tak, dalam bahasa Arab kalau digunakan nombor 7, nombor 9 itu sudah menunjukkan pada makna banyak. Bagi orang Arab, kalau Allah bagi 7 contoh, dah itu maknanya dah banyak dah tu. Dah cukup banyak dah, ya. Dah memberikan kefahaman bahawasanya Allah Maha berkuasa. Itu budaya Arab. Budaya kita mungkin tak. Tapi Ustaz nak fahamkan tuan-tuan, pasal apa 19? Pasal apa tak kata 99? 99 tu, ya, itu lagi banyak lah tuan-tuan.
Ya, macam kita kata 99 nama-nama dan sifat Allah. Bukan makna sifat Allah, nama Allah tu 99 saja, lebih pada tu lagi. Tapi 99 tu adalah memadai untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala tu, memadai. Itu pun dah cukup banyak, tuan-tuan. Nak ingat kadang-kadang orang tanya kita, apa beza Al-Jabbar, ya, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Mutakabbir. Yang itu pun kadang-kadang kita tak boleh nak beza. Sedangkan setiap sesuatu tu ada perbezaan, ya. Nak tunjuk banyak sangat. Jadi dalam bab malaikat ni, ya, 19 tu sudah menunjukkan banyak dah. Dan sepatutnya ia menambahkan keyakinan kita. Ya, termasuklah orang Yahudi tadi, ya, ahli kitab. Kerana mereka tahu tak bahawasanya ada kematian, mereka percaya. Mereka tahu tak ada seksa kubur, mereka percaya. Mereka tahu tak ada kehidupan selepas mati, mereka percaya. Ada syurga neraka, mereka percaya. Ya, tetapi macam tadilah, ya, mereka merasakan dosa kesalahan yang mereka buat tu tak besar mana pun. Kan mereka kata, kalau kami ni masuk neraka pun 2-3 hari je. Ya, mereka selalu kata macam tu. Ya, jadi bila datang ayat-ayat ni, dan oleh kerana ayat-ayat ni dibawa oleh Nabi bacakan, dan orang Yahudi Madinah semua faham bahasa Arab. Orang Yahudi Madinah dia tak bercakap bahasa Hebrew. Orang Yahudi Madinah berbahasa Arab. Ya, orang Nasrani di utara pun sebahagian besarnya berbahasa Arab. Orang Yaman berbahasa Arab. Jadi oleh kerana mereka berbahasa Arab, bila Quran tu datang, ya, mereka dengar sama ada daripada Nabi ataupun para sahabat, mereka boleh faham. Dan sepatutnya Quran yang dibacakan tu, sama ada mereka dengar secara sengaja atau tidak sengaja, terdengar, akan menambahkan keimanan mereka. Sepatutnya macam tu. Tapi tak bertambah iman. Ya, makin lawan ada. Tu kalau Ustaz boleh detailkan. Ada soalan? Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Ustaz, yang 19 malaikat di neraka tu not actually 19, it's just figurative. Linggo je lah kan. It is just a number. It is just a number saja. Ia adalah sebagai satu nombor yang menunjukkan malaikat yang jaga tu ramai. Banyak maknanya. Ya. 19 tu dah cukup dah patutnya untuk kita percaya dah. Ya, betul Kak Waridah. Ustaz. Okey tuan-tuan. Ya, sama. Jadi selepas kita tengok Allah bersumpah, ya, Allah bersumpah dengan bulan yang Allah jadikan, wal qamar. Allah bersumpah dengan malam, ayat 33, wal laili, demi malam, iz adbara, ketika mana dia berlalu, wasubhi, ya. Cuba tengok Allah susun kan. Sebab qamar waktu malam, ada al-lail malam. Lepas pada cerita malam, Allah cerita subuh pula. Maknanya tu sekuen tu. Ya, sebab bila malam berlalu, apa yang datang? Subuh, fajar yang datang, ya. Dan fajar itu semakin hari semakin apa kita panggil, ya, iz asfara, ya. Maknanya makin terang. Mula-mula terbit fajar dah ada cahaya, ya. Kalau kita naik kapal terbang lagi kita nampaklah. Kalau Cap Sharon dah cerita itu kan, ya, lagi nampak. Ya, lagi jelas nampak, ya. Jadi kalau kita berada di tempat yang lebih tinggi, lagi cepat masuk waktu subuh. Ya, sama juga Cap Sharon pun pernah sebut, ya, bila kita berada di ketinggian, tak tahu tu nanti kalau dia ada dia boleh cerita lebih detail lah. Ya, sebab tu kalau kapal terbang kita berada di tempat yang lebih tinggi, lagi cepat kita buka puasa. Sebab apa? Sebab lagi cepat nampak apa kita panggil cahaya tu kalau subuh, ya. Tapi kalau buka puasa lagi cepat nampak, ya, matahari tu tenggelam. Jadi oleh kerana itu dia buka cepat, ya. Jadi lagi cepat sebab dia berada di kedudukan yang lebih tinggi. Ya, macam tu, ya. Secara mudahnya kita kata macam tu. Kerana apa? Ya, kerana memang Allah buat macam tu. Jadi semakin pagi, ya, semakin pagi semakin cerahlah. Ya, disebut sebagai asfara. Ya, makin cerah sampailah matahari terbit. Yang kita panggil sebagai sunrise. Ya, kemudian Allah bersumpah dengan apa lagi? Innaha la ihdal kubar, ya, sesungguhnya, ya, apa yang Allah buat tu, ya, itu adalah, yakni neraka sakar tu adalah salah satu daripada al-kubar, ya, bencana yang besar. Malapetaka. Neraka ni malapetaka, tuan-tuan. Ya, kita buat benda-benda tak elok dalam dunia ni pun dah malapetaka. Kesan dia mungkin tak nampak di dunia. Ya, kadang-kadang Allah tangguhkan di akhirat lah. Tapi bila dah sampai sana, tak ada apa lagi, tuan-tuan. Tu memang malapetaka paling besar. Ya, orang yang tak dapat masuk syurga, malapetaka, tuan-tuan. Musibah besar. Ya, musibah besar. Jadi oleh kerana itu Allah bagi tahu kepada orang beriman, ya, kepada orang kafir,
dan kepada ahli kitab. Sebab biasanya kita sebut 4 kan. Orang beriman lawan dia orang kafir, musyrik, ya. Tetapi ada 2 yang tengah-tengah. Siapa dia? Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi Nasrani ni pula sebahagian beriman, sebahagian tidak. Ya, sepatutnya bila Quran datang, Nabi Muhammad datang, mereka makin percaya kepada agama, tetapi tak. Ya, makin dia kenal Nabi, makin dia tahu, makin dia lawan Nabi. Ya, macam bapa Sofiah kan, Sofiah binti Huyai itu, masa Nabi sampai di Quba, masa tu Nabi belum masuk Madinah lagi, baru sampai Quba. Ya, bapa kepada Sofiah yang nanti jadi isteri Nabi kan. Masa tu dia belum masuk Islam lagi. Ya, tapi dia duduk dengan ayah dia lah. Jadi apa ni Huyai, ya, dia datang jumpa dengan Nabi. Dia tanya soalan, dia tengok Nabi punya ciri-ciri seperti mana yang kitab Taurat dah cerita. Ya, bila dia keluar daripada rumah tempat Nabi menumpang tu, sebab Nabi kan menumpang di rumah salah seorang sahabat. Ya, semasa di Quba tu, ketika menunggu Ali datang kan. Sahabat-sahabat belum datang, belum cukup lagi. Nabi tunggu. Kan Nabi duduk 5 hari 4 malam di Quba. Jadi pada ketika itu kan banyak delegasi datang. Ya, termasuklah daripada Bani Nadir. Bani Nadir tu Huyai bin Akhtab dengan adik dia datang. Ya. Jadi mereka datang jumpa Nabi, tanya soalan dan mereka puas hati dengan jawapan Nabi. Tetapi puas hati dengan jawapan Nabi bukan menyebabkan mereka beriman, tak. Ya, sehingga adik dia kata pada abang dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam jilid 2 sirah kita. Ya, yang kita sedang bincang. Kita kena tengah guna berselang-seli dengan ensiklopedia sirah para Nabi kan? Ya, Ustaz. Adik dia tanya abang. Adik dia tanya pada Huyai. Dia kata, abang macam mana? Muhammad ni betul ke dia? Abang dia kata, tak salah lagi. Confirm memang dia. Tetapi, mulai hari ni, from now onward, ya, kita by hook or by crook, kita kena lawan dia. Macam mana tuan-tuan? Ya, dah tahu kebenaran tapi masih lawan. Jadi kalau macam itulah keadaannya, tak guna tuan-tuan. Rugi je. Ya, lebih baiklah kita kata orang musyrikin yang tak pernah kenal Nabi, tak pernah kenal Rasul. Ya, maknanya kalau mereka sesat, memang patutlah mereka sesat. Tak ada kitab. Tapi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, tak sepatutnya. Pasal dia ada pengetahuan. Ya, dia ada pengetahuan dah. Macam kita lah kan. Ya, macam tuan-tuan. Yang masuk universiti, ya, belajar kolej, masuk universiti. Tak kira lah universiti itu di UK ke, US ke, Australia ke manalah sekalipun. Ya, kita dah ada ilmu pengetahuan tentang pengurusan, tentang ekonomi, tentang sains dan sebagainya. Ya, tapi bila kita balik ke Malaysia, kita boleh ikut ajaran sesat. Ya, cuba kita tengok macam Ayah Pin di Terengganu kan. Yang ikut ajaran dia tu, CEO company pun ada tuan-tuan. Ya, nak kata tak cerdik, nampak macam cerdik. Ya, tapi dia boleh percaya benda-benda yang diperkenalkan oleh siapa? Oleh Ayah Pin tu. Ya. Sehingga kita kata benda-benda yang tak masuk akal pun, sedangkan belajar tinggi. Ada lawyer ikut, ya, ada ahli sains ikut, ada apa kita panggil, ya, CEO, managing director company. Maknanya tak sepatutnya. Dan ada graduate pada Azhar pun ikut juga ajaran sesat tu. Kan tak logik tu kita kata, tak sepatutnya. Ilmu yang dia dah belajar, ya, yang kita dah belajar, walaupun tuan-tuan bukan belajar ilmu agama tapi belajar ilmu pengurusan dunia. Ya, kita dah tahu dah. Ya, bab, sebab, musabab, ya, cause and effect, kita dah belajar dah. Ya, dari segi pengurusan, dari segi ekonomi, dari segi hidup mati, kita tahu paling kurang. Kita tahu dah, ya. Tetapi bila kita berdepan dengan ajaran sesat tu, macam mana kita boleh terpengaruh? Melainkan dia pakai sihir lah. Pakai sihir tu tak boleh nak kata apalah tuan-tuan, sebab tu kena ada pendinding. Ya, macam Ustaz biasa sebut, ya. Tasbih, tahmid, takbir, ayatul kursi, nak tidur malam, ya, baca doa, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua tu pendinding supaya kalau ada orang nak buat apa kita panggil, ya, nak buat sihir, nak buat benda-benda tak elok pada kita, dia boleh, mudah-mudahan Allah jaga kita tuan-tuan. Itulah tujuan dia. Itu yang kata Quran tadi, ada ruqyah, ada zikir, ada doa dan ada syariat. Itu tujuan dia. Dan itulah tujuan kita belajar Quran ni tuan-tuan. Ya, rugi kalau kita belajar, kita dengar, tapi kita tak cuba memahami dan beramal dalam kehidupan. Itu sangat rugi tuan-tuan. Ya, sangat rugi. Okey, boleh tuan-tuan? Ada apa-apa? Syirin, ada apa soalan Syirin? Ustaz, yang apa tu kalau tak silap ada dalam Quran juga sebut yang golongan sabiin Ustaz. Itu ya, macam mana Ustaz? Itu macam maksudnya? Betul. Sabiin ni dia pelik sikit, ya. Sebab dia ni, ya, dia mencari kebenaran. Dia tak setuju dengan agama Yahudi.
Ya, sebahagian kata asalnya mereka ni ahli kitab juga. Tetapi ahli kitab yang bila dia melihat kesesatan padri-padri tu, kan padri Yahudi ni kan, ya, dia sesat, padri Kristian pun sesat, ya. Dia mengajak kepada macam tadilah, ya. Patutnya Allah tu esa, tapi dia sembah Nabi Isa, ya. Nabi Isa tu anak Tuhan, dia kata. Jadi pengikut-pengikut dia pun ada yang terikut. Tapi Sabi'in ni, ya, mereka tak setuju. Mereka tahu benda tu salah. Mereka keluar daripada agama tu. Ya. Tetapi macam tadilah, ya, apabila Islam datang, sebahagian besar Sabi'in ni dia tak beriman pula, ya. Dia tahu kebenaran Nabi Muhammad tapi tak beriman. Sebahagian ada, macam Ustaz sebut tadi. Sama ada mereka Yahudi, Nasrani ataupun Sabi'in, memang ketika Islam, Nabi datang bawa Islam, memang ada segelintir yang beriman. Mereka selamatlah. Tapi kalau mereka tak beriman, ya, mereka tak selamat. Melainkan Sabi'in yang meninggal ataupun Yahudi Nasrani yang meninggal, yang beriman sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi. Syirin faham tak? Ya? Maknanya Sabi'in ke, Yahudi ke, Nasrani ke, kalau mereka tak sempat jumpa Nabi Muhammad, mereka selamatlah. Ya? Tapi bila Nabi Muhammad datang, mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, tiga-tiga pun tak terpakai. Nasrani pun tak guna, Yahudi pun tak terpakai, Sabi'in pun sama. Ya, tu kalau Ustaz boleh detailkan, ya. Okey, boleh faham tak? Faham. Terima kasih Ustaz. Okey, ya. Ya sama. Jadi faham, tadi Ustaz, Syirin tapi nak tanya sikit, ya. Ustaz. Tentang apa? Pak yang tak faham tu, dia dah pergi jumpa Nabi Muhammad macam kita. Kita tak tengok, kita tak dengar, kita tak bau pun, tapi kita boleh beriman. Boleh beriman. Tapi diorang dah jumpa, diorang dah tahu, diorang dah akui kebenaran. Kenapa dia masih berpaling tadah? Ustaz, saya tak faham dapat tu. Itu kedegilan lah, degil. Ya, itu kedegilan. Itu memang Quran. Saban lah kot. Tak tahulah, tapi Quran sebut anid. Anid tu mana orang yang degil. Ya, ain nun ya dal, anid tu mana orang yang keras kepala. Orang yang degil, ya, dah dapat kebenaran tapi tak nak ikut. Kita dah bagi tahu dah, ya, jangan, tapi dia tak ikut juga. Dah bagi tahu dah, ya, pakai facial mask, jangan bersentuh, ada jaga jarak dan sebagainya. Semua tu dah dijadikan sebagai SOP tapi tak nak ikut juga, ya. Kalau tidak, tak adalah isu orang kena saman. Dia tahu tak benda tu? Dia tahu, tapi pasal apa dia buat? Ya, mungkin dia nak tunjuk ego dia, kehebatan dia, pangkat dia contoh, ya, ataupun last but not least, kedegilan. Tak ada cara lah. Abu Lahab tahu tak Nabi Muhammad tu orang baik? Dia tahu. Ya, Abu Lahab kahwinkan dua anak dia dengan dua anak Nabi. Maknanya apa tu? Maknanya dia respect Nabi, dia suka Nabi. Tapi itu sebelum Nabi claim sebagai seorang Rasul. Ketika Nabi claim sebagai Rasul, ya, Abu Lahab orang pertama yang kata, celaka engkau Muhammad. Ya, adakah sebab kau nak beritahu engkau ni adalah Nabi dan Rasul, kau kumpulkan kami di kawasan Bukit Sofa. Ya, itu yang turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Sebelum tu orang panggil dia Abdul Uzza kan. Tapi ketika turun ayat tu, orang panggil dia Abu Lahab. Itu permulaan orang panggil dia Abu Lahab. Dia tak kenal Nabi, dia kenal. Dia jiran Nabi, dia kenal Khadijah, dia tahu hati budi Nabi. Daripada kecil dia gembira Nabi lahir. Ya, dia kahwinkan anak dia dengan anak Nabi. Ya, tapi bila Nabi claim sebagai Rasul, apa dia buat tuan-tuan? Dia kata Nabi dusta. Sebelum ni Nabi tak pernah dusta. Ya, dia suruh anak dia dua orang tadi, Utbah dan Utaibah, ceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Macam mana kita nak sebut? Macam mana lagi nak kata? Ya, selain daripada kedegilan, ya, keras kepala, apa lagi jawapannya? Egoistik. And ya, ada sebab dia macam banyak sangat dia punya pride of position kan Ustaz kan? Ya betul. Pride sebab dia bapa saudara. Dia bapa saudara. Dan dia dengan Nabi, siapa ingat berapa beza Abu Lahab lebih tua pada Nabi berapa tahun? Sikit tahun lah. Banyak tahun. Syirin, berapa Syirin? Beza berapa tahun? Abu Lahab lebih tua. 21 tahun. Ya, 21 tahun. 21. Maknanya Nabi tu dianggap macam budak-budak je. Ya. Cuba kita bayang ketika kita lahir, abang kita umur 21 tahun.
21 tahun tu dah masuk universiti dah. Ya, silap-silap kalau dia buat diploma UiTM dah grad dah kerja dah pun. Kita baru lahir. Ya. Kemudian walaupun kita UPSR dapat 5A, ya, tapi abang kita akan anggap alah budak-budak ni macam cerdik sangat, ya. Sebab apa? Sedangkan abang kita dulu 1A je masa UPSR. Masa penilaian. Kita 5A tuan-tuan. Masuk MRSM lagi, ya. Masuk apa kita panggil MCKK ke, ya, masuk apa ni sekolah Tun Fatimah ke, ya, masuk Tengku Kursiah ke, masuk. Abang kita anggap kita alah budak-budak bukan tahu sangat. Sedangkan kita pelajar cemerlang. Sebab apa dia tak boleh terima? Egoistik. Ya, degil, ya. Itu sebabnya. Ya, bila abang kita bercakap, dia salah, kita berhujah dengan dia tak boleh terima hujah kita. Macam itulah Abu Lahab dengan Nabi, tuan-tuan. Sebab dia anggap Nabi ni budak-budak je. Pasal beza umur 21 tahun. Ya. Abu Lahab yang dia respect Abu Talib. Pasal Abu Talib 30 tahun lebih tua daripada Nabi. Abu Talib tu 9 years, ya, older than Abu Lahab. Abu Talib pula governor. Dia dengarlah cakap Abu Talib. Ya, dia dengar. Sebab tu Abu Talib pun susah, tuan-tuan. Ketika Nabi ajak dia bersyahadah, dia serba salah. Ya. Nampak tak, tuan-tuan? Dia memang jawatan, kedudukan, ya, dan sebagainya memang mempengaruhi kita punya stand terhadap sesuatu. Memang, tuan-tuan. Ya, susah. Ya, kalau zaman sekarang ni masuk pula politik dan sebagainya, lagi susah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pula orang meniaga. Nanti kalau tak apa kita panggil, tak baik dengan dia, tak dapat kontrak, ya, mungkin dia akan terminate kontrak kita, dia akan susahkan kita dan sebagainya. Semua tu memang, ya, variables yang akan menyebabkan kita berubah stand kita. Kita terpaksa, kadang-kadang kita sokong jugalah. Ya, sebab ada kepentingan, tuan-tuan, nak buat macam mana? Ya, kita pun kena fikir, kalau bisnes aku jatuh, berapa ramai pekerja yang duduk di bawah aku. Ya, sama macam cerita siapa, tuan-tuan? Cerita Najasyi. Kerana orang Islam ada 100 lebih orang yang duduk bawah Najasyi, kan berlindung. Kan orang Islam kan kena tekan di Mekah. Mereka kan dibenarkan hijrah sementara kan ke Eritrea, ya. Bila sampai di Eritrea, Najasyi lindungi orang Islam. Mereka dapat political asylum. Ya, mereka dapat political asylum. Jadi ketika Najasyi ditekan, ya, sebab Najasyi lindungi mereka dan Najasyi iktiraf Islam tu, padri-padri marah pada Najasyi, ya. Tapi mereka nak buat macam mana sebab Najasyi tu raja. Dan Najasyi pun tahu bahawasanya ada rakyat tak setuju dengan dia, ada menteri tak setuju dengan dia. Ya, dan mereka nak gulingkan Najasyi. Sebab itu Az-Zubair bin Al-Awwam, suami kepada Asma, yang juga hijrah ke negeri Eritrea pada masa itu, sokong Najasyi. Ya, ketika pemberontak lawan dia, Az-Zubair salah seorang tentera yang mempertahankan Najasyi. Jadi nak bagi tahu bahawasanya Najasyi, sebab pun Najasyi dia tak isytihar dia seorang Muslim secara senyap-senyap. Sebab kalau dia confirm isytihar sebagai Muslim, pasti dia akan digugurkan, dia akan digulingkan sebagai seorang raja. Dan dia fikir tak apa berlaku pada orang Islam? Dia fikir. Jadi maknanya, tuan-tuan, ada banyak benda yang kita kena consider dalam hidup ni. Ya, sehingga menyebabkan kadang-kadang kita serba salah. Ya, Ustaz yakin tuan-tuan mesti ada perasaan macam tu. Ya, kerana kita jadi mangsa keadaan kadang-kadang. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan, boleh? Apa lagi? Silakan. Kalau ada, kalau tak ada kita teruskan, ya. Jadi Allah dah bersumpah dengan malam, dengan bulan, ya, ayat 32. Ayat 33 bersumpah dengan malam. Ayat 34 Allah bersumpah dengan waktu subuh, ya, dan Allah kata balik innaha, sesungguhnya cerita neraka tadi, neraka Sakar itu, ya, apa cerita neraka Sakar tu? Ceritanya ialah dia li'ihda al-kubar, salah satu daripada musibah yang sangat besar, salah satu daripada malapetaka yang besar, ya, naziran lil bashar. Jadi datangnya surah Al-Mudassir, datangnya cerita tentang neraka Sakar itu sebenarnya adalah naziran, sebagai pemberi peringatan, ya, sebagai reminder kepada manusia secara umum. Liman sya'a minkum, ya, sesiapa daripada manusia, sama ada dia mukmin, dia musyrik nak masuk Islam, dia ahli kitab, ya, ada dua golongan. Yang pertama ayataqaddam, ada yang maju ke depan menerima dakwah Nabi. Yang kedua, ya, ada juga yang au yata'akhir, ada yang berpaling. Yata'akhir tu berlambat-lambat, berpaling maksudnya, tak mau terima. Yataqaddam, maju ke depan.
Ya, dua-dua tu adalah present tense. Apa Kak Masyitah? Dua-dua tu present tense. Ada ya depan. Ya taqaddam. Yang kedua ya ta'akhir. Dua-dua tu present tense. Dan dalam bahasa Arab kadang-kadang present tense juga boleh makna future tense. Ya, sebab belum lagi. Ya, sebab tu Allah kata bila mereka dengar benda ni, ada yang maju untuk menerima hidayah, menerima kebenaran, ada yang berpaling. Ada yang lambat-lambat tak nak pergi. Ya, mau tapi macam kita kata vaksin ni kan, ya, dia tahu vaksin tu betul tapi nantilah tengok-tengok orang dulu. Ya, kalau ada kawan-kawan kita ambil vaksin dan elok sihat tak ada apa-apa, kita pun ya, maknanya dia tak bersungguh. Dia tak yataqaddam tapi boleh tahan sebab dia tetap ambil juga. Cuba kita bayang orang yang tak nak ambil sampai ke sudah. Ya, jadi dia dipanggil sebagai yata'akhir. Bukan sekadar melambat-lambatkan pergi ambil vaksin tetapi juga tak ambil langsung. Ya, jadi ada dua golongan manusia. Ya, jadi kita tak nak jadi yang nombor dua. Ya ta'akhir tak nak. Kemudian Allah kata kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu setiap nafsin individu, setiap jiwa, setiap diri. Ya, bima kasabat dengan apa yang mereka buat, mereka kerjakan rahinatun. Rahinah ni maknanya accountable. Ya, dalam hidup ni tuan-tuan, apa saja yang kita buat, semua Allah akan tanya. Ya, kita answerable to Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, malaikat tanya nanti pasal apa buat ni, kita kena jawab tuan-tuan. Ya, dan masalah dia di akhirat besok, manusia jawab dengan apa tuan-tuan? Ya, Kak Suharti, manusia jawab nanti ketika malaikat tanya, Allah tanya, kita jawab dengan apa? Dengan mulut ke? Tak. Kita jawab dengan apa? Yang Tangan, bercakap apa? Kaki. Tangan yang bercakap. Ya, kaki jadi saksi. Ya, tu surah Yasin kan? Semua kita baca ayat 65. Ya, tuan-tuan boleh salin surah Yasin surah 36 ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Ya, yang bercakap ialah tangan mereka, yang menjadi saksi adalah kaki mereka. Ya, dan semuanya bercakap dan menjadi saksi apa yang mereka telah buat sebelum ni masa di dunia. Jadi mulut tak boleh bercakap tuan-tuan. Walaupun dekat dunia dia jadi lawyer paling hebat. Dia jadi apa kita panggil magistrate, dia jadi hakim mahkamah tinggi sebagai contoh. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Ya, kerana mulut Allah seal. Ya, al-yauma nakhtimu, al-yauma pada hari ini. Nakhtim ala afwahihim. Kami tutup mulut mereka, kami seal tutup apa ni mulut mereka. Ya, wa tukallimuna aydihim, yang bercakap tangan. Ya, kita pun akan bayang macam mana tangan boleh bercakap. Ya, sekarang tuan-tuan, ya, kita bercakap menggunakan jari tuan-tuan. Ya, jari tuan-tuan yang menulis message, yang hantar, ya, yang messaging tu, yang texting tu semua adalah jari kita tuan-tuan. Mulut tak bercakap. Ya, tapi cuba kita bayang ya. Kita dalam keadaan kita marah, ya, kita hantar message ya. Kita suruh anak kita belajar ke, suruh anak dia bekerja rajin sebagainya. Tiba-tiba ya dia tak buat betul-betul. Ya, contoh exam dia tak lulus ataupun result tak bagus. Kita marah dia tuan-tuan. Kita tak cakap, kita bagi teks saja. Ya. Bila anak kita dapat tuan-tuan, dia ada rasa tak aura kemarahan kita? Ada tak tuan-tuan? Dia rasa tak kita hantar mesej tau? Ada. Dia ada rasa tuan-tuan. Ya, ada rasa. Bila dia dapat dia kata, dia jawab balik. Mama janganlah marah. Kita tak ada pun tulis itu. Ya. Kita cakap, itulah dalam kurungan sedang marah. Kita tak bagi tahu tuan-tuan. Tapi anak tu dapat dia kata, Mama janganlah marah. Apa ni, abang tahu abang buat salah tapi Mama janganlah marah. Kita kata Mama tak marah pun, Mama hantar mesej saja. Tapi nampak tuan-tuan, kita boleh rasa aura dia. Ya, cuba kita bayangkan. Itu baru tulis dengan jari tuan-tuan. Macam mana nanti kalau tangan tu bercakap? Ya, sebab kita punya muscle, kita punya anggota-anggota badan, organ kita ni tuan-tuan, semua ada memory tuan-tuan. Dia ada memory. Ya, memory itulah yang akan diceritakan nanti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki tu akan cakap, ya, mulut kaki jadi saksi, mulut akan bercakap. Memang kita tak boleh bayang bagaimana tuan-tuan. Ya, tapi di dunia sikit-sikit kita dah bayang dah. Ya, siapa yang tahu, ya, kita kata manusia tak banyak bercakap lagi akhir zaman, ya. Dia banyak menaip, menulis, ya, texting, ya, messaging dan sebagainya. Itu bukti tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi semua manusia, ya, kullu nafsin, maknanya setiap insan bima kasabat, ya, dengan apa yang mereka buat semasa di dunia rahinatun. Ya, mereka akan bertanggungjawab, mereka accountable. Ya, mereka akan dipertanggungjawabkan.
tak boleh tak boleh nak lepas diri. Tak boleh. Dia terikat, tuan-tuan. Tak boleh lari. Ya, nak lari mana, tuan-tuan? Itu semua adalah bumi Allah, ya. Tanah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ashabal yamin, ada kecuali. Ya, jadi kita tak naklah jadi orang yang tadi, ya, ahli neraka sakar, tak mau. Kita nak jadi ashabal yamin, ya. Ashabal yamin kita dah jumpa dah. Di mana kita jumpa? Dalam surah apa, tuan-tuan? Surah Al-Waqiah kita dah jumpa. Al-Waqiah, ya. Ya, dalam surah Al-Waqiah kita dah cerita dah. Ashabul yamin ni dapat syurga yang macam mana? Ya, kalau as-sabiqun was-sabiqun, ya, dapat syurga yang macam mana? Ya, Allah beza aja, ya. Orang yang belum buat kebaikan, dia dapat buah-buahan tapi dia boleh pilih. Ya, itu surah Al-Waqiah sebut. Ya, wa faqihatin, ya, yatakhayyarun. Mereka dapat buah-buahan yang mereka boleh pilih. Boleh pilih nak yang besar, yang kecil, yang macam mana. Ya, mereka boleh pilih. Itu orang yang belum buat kebaikan dalam surah Al-Waqiah. Ya, tu daripada ayat berapa tu? Ya, daripada ayat 20, 21, 22 tu cerita tentang orang yang golongan yang belum buat kebaikan. Yang kedua cerita golongan kanan, ya, ashabul yamin. Ashabul yamin dia dapat buah-buahan juga, tapi wa faqihatin kasirah, buah-buahan yang banyak. Ya, tapi Quran tak sebut pilih. Ya, golongan yang belum dah lah banyak, boleh pilih pula, tuan-tuan. Ada beza tak? Mesti ada beza. Ya, takkan sama nikmat dalam syurga Firdaus dengan syurga-syurga yang lain. Still syurga juga. Masih nikmat juga, tapi tak sama, tuan-tuan. Dia ada level. Ya, jadi kita nak yang terbaik lah pasti. Tapi di sini disebut paling kurang, ya, orang yang menerima buku. Di sini ashabul yamin merujuk kepada orang yang menerima buku amalan dengan tangan kanan. Siapa mereka? Dua-dua, tuan-tuan. As-sabiqun, ya, as-sabiqun dan ashabul yamin, dua-dua. Ya, surah Waqiah sebut 3 kan? As-sabiqun, yang pertama orang yang belum buat baik, yang kedua golongan kanan, yang ketiga golongan kiri. Ya. Tapi bila kita gabungkan golongan kanan dengan as-sabiqun samalah. Dua-dua dapat buku catatan dengan tangan kanan. Ya, mereka lah yang selamat. Ya, di mana mereka berada? Pada ayat 40, fi jannatin. Mereka berada di taman-taman syurga. Yatasaalun, dan mereka asyik tanya-tanya je. Mana kawan kita dulu? Ya, masa kita kuliah online, contoh je lah, Ustaz buat contoh, ya. Kita kuliah online dulu rasanya ada dia. Ya, tengok dalam syurga tak jumpa, tuan-tuan. Mana kawan kita kata. Ya, mana Mamat tu, ya, mana Minah tu, kita kata, ya. Dulu ada our sister, ya, one of our sisters, dia kata memang dia kerap juga, ya, online kelas-kelas semua dia ikut. Ya, tetapi kat mana dia tak nampak. Mereka bertanya-tanya, ya, saling bertanya. Ataupun ketika mereka melihat kawan tu berada di neraka sakar, mereka akan bertanya-tanya tentang apa, tuan-tuan? Pasal apa kawan kita tu boleh masuk sedangkan dia sama-sama dengan kita. Ya, Quranic Arabik pun diikut, ya, apa kita panggil, kelas Umi pun dia join juga, ya, Sirah pun dia join, ya, lepas tu kelas-kelas lain selalu pergi program-program agama. Macam mana dia boleh masuk dalam neraka sakar? Pasal apa dia tak bersama dengan kita? Yatasaalun, ya, anil mujrimin. Mujrimin tu ialah orang yang berdosa tadi. Ya, kita tak tahu sebab depan kita nampak macam okey, tapi belakang kita tak tahu. Ya, jadi mereka pun tanya, orang ahli syurga tadi tanya, ma salakakum fi saqar? Ma, apakah yang salakakum? Apakah yang menyebabkan kamu masuk? Apakah yang memasukkan kamu? Ya, fi saqar wal iazubillah. Ya, apa yang menyebabkan masuk neraka ni? Ya, dulu kan sekali kita berkawan, sama-sama join program agama, ikut online apa semua sebagainya. Macam manalah kamu boleh masuk ke sini? Ya, macam mana boleh masuk? Ya, itu secara umum lah, tuan-tuan. Bukanlah kita, jangan, mudah-mudahan kita semua selamat. Amin. Ya. Amin. Tapi ini bagi contoh saja. Ya, kawan-kawan kita yang satu pejabat, yang satu taman dengan kita, jiran-jiran kita sebagai contoh, ya. Kita berkata aku kenal dia ni, ya. Memang kenal, tuan-tuan. Tetapi pasal apa dia masuk sakar? Qalu, mereka pun berkata, ya, alam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang solat. Ya, jadi di sini para ulama kembangkan, ya, bukan makna tak solat langsung salah satunya. Orang yang tak solat langsung confirm. Tapi ini orang yang solat tetapi macam tadilah, ya, mungkin dia lalai dalam solat. Ya,
allazina fi solatihim sahun. Orang yang lalai mana orang yang melambat-lambatkan solat dia. Ataupun ketika solat dia tak khusyuk, ya, dia tak cuba memerhatikan apa yang dia baca, nak cepat je tuan-tuan. Kadang-kadang rukuk sujud pun dia tak sempurna, kita kata. Ya, sujud tidak dengan 7 anggota. Ya, kadang-kadang dia punya dahi tak cukup duduk atas tikar solat tu. Ya, kerana sebab itu kita dah bincang dulu kan. Ustaz pernah tanya pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat. Hidung dia masuk tak anggota sujud? Hidung ni tuan-tuan, hidung kita ni, ya, dia masuk tak? Adakah dia anggota sujud ataupun tidak tuan-tuan? Ya, apa kita panggil, ya? Siapa kat situ, ya? Kak Wan, ya? Hidung ni masuk anggota sujud ke tak, Kak Wan? Masuk ke tidak? Hidung, kalau dahi confirm memang masuk. Hidung masuk ke tak? Masuk ke tidak? Masuk, Ustaz. Hidung tak masuk. Hidung bukan anggota sujud. Tetapi untuk menyempurnakan kita punya dahi ni kena pada tempat sujud, hidung tu kena. Dia tak masuk anggota sujud. Tapi kalau kita tak sentuh hidung kita tak sentuh pada tempat sujud, kita punya dahi ni tak sempurna, ya, melekat pada tempat sujud tu. Jadi secara tak langsung kita kena letak kita punya hidung kita di lantai tu, ya, di tempat sujud, supaya dahi kita sempurna, ya. Begitu juga kita kata kita punya ibu jari kaki kan, ya. Ibu jari kita kena dibengkokkan. Kalau kita tegak macam tu saja, ya, dia tak, nanti jari-jari lain, sebab jari-jari kaki dia kelingking tu yang paling pendek, ya. Jadi yang lain dia dalam bentuk kita panggil menurun kan, ya. Jadi oleh kerana tu, kalau kita punya ibu jari kita tak kenakan pada perut dia ni, ya, pada perut ibu jari kita tak bengkokkan dia, nanti dia punya jari-jari lain tak kena, ya. Jadi tak sempurna lah. Tak sempurna satu hal, tak sesah, ya. Kalau tak sah yang bimbang tu, ya. Sebab itu, ya, solat dah, tetapi ada masalah pada solat dia. Sama ada dia melewat-lewatkan satu tanpa sebab, ada sebab tu lain, ya. Jadi kalau sekali-sekali terlambat ada sebab dan sebagainya, itu lain lah, ya. Yang kedua, dia tertidur ke apa, tu cerita lain kan. Ini purposely dia saja lambat-lambatkan. Zuhur lambat-lambatkan, kita kata. Tak ada sebab apa pun. Kecuali ada perkara tertentu lah, ya. Dia kena attend apa benda-benda tertentu, tu lain. Ya. Kemudian dia tidak memerhatikan bacaan dalam solat ni. Ya. Mana baca tu hanya melalui hafalan begitu saja, tak diperhatikan pun. Ya. Jadi jangan sampai begitu, ya. Kemudian walam naku nut'imul miskin. Yang pertama, solat, tapi solat macam tadilah, kualitinya tak dijaga. Ayat 43. Ayat 44, ya, dia tak rajin bagi makan orang miskin. Ya, jadi orang miskin dia kadang-kadang simple je tuan-tuan. Ya, kita makan di kedai lah, ya. Kalau restoran besar mungkin tak perasan lah, ya. Tapi kalau makan restoran-restoran kecil-kecil kita kata, ya, ataupun kedai mamak ke kedai apalah, bistro ke apa tuan-tuan, bila kita makan tu kadang-kadang ada orang lalu tepi tu, orang tengok aja budak-budak ke apa tuan-tuan, ya. Kita tahu dia lapar, ya. Ataupun paling kurang tuan-tuan belikan sesuatu, bagi kat dia makanan. Mungkin kadang-kadang restoran ni, ya, dia tak benarkan budak-budak dengan pakaian macam tu masuk, ya. Mungkin menyebabkan ada pelanggan yang tak berapa selesa. Tapi tuan-tuan boleh pagi contoh kan, ya, kita tengah sarapan, tiba lalu ada orang, ya, mungkin kita tengok ada orang tua ke, ada orang muda, ada budak dan sebagainya. Paling kurang tuan-tuan bukan susah sangat, ya. Bungkuskan nasi lemak 2-3 bungkus, bagi je tuan-tuan. Ataupun kalau tak ada nasi lemak, ada apa kita panggil roti canai ke apa, kita kata, bos tolong bungkus 2 roti canai. Ya, dia pun bungkus, tadi sudah makan, kita kata, tak apa, ini nak bagi je tuan-tuan. Bagi je kat budak tu, bagi dia makan. Belilah roti dan sebagainya. Dekat Petronas selalu ada tuan-tuan. Ya, Petronas, dekat Shell dan sebagainya, kita tengok budak-budak, ya, ada. Dia kadang-kadang digunakan oleh sindiket, kita tahu, ya tuan-tuan. Bukan budak-budak tu atas kerelaan dia. Tapi tuan-tuan boleh capai je beli roti dan sebagainya tuan-tuan, air kotak ke apa, tuan-tuan bagi kat budak tu. Very simple tuan-tuan, benda-benda yang sangat mudah. Ya. Kalau kita bagi duit, mungkin duit tu tak dapat diguna oleh budak tu, sebab ada orang yang akan collect duit tu. Tapi kalau tuan-tuan bagi makanan, budak-budak tu paling kurang, kadang-kadang dia tak makan daripada pagi tuan-tuan. Simple tuan-tuan. Ya, berapa sangatlah roti tu, 60 sen mungkin. Ya, tak sampai RM1 tuan-tuan. Tuan-tuan beli, bagi dia makan. Ya, kadang-kadang kalau macam sekarang Petronas, kita tengok
gas station kan, macam-macam kuih ada tuan-tuan. Ya, tuan-tuan belilah apa-apa yang senang, tuan-tuan boleh grab macam tu saja, tuan-tuan boleh bagi kat budak-budak ni. Ya, itu sangat besar pahalanya. Dan jangan kita jadi orang yang tak langsung bagi makan kepada orang miskin. Ya, nombor 44. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, dan kami tidak apa kita panggil, ya. Dan kami tidak menjadi orang yang, ya, dan kami menjadi orang yang suka bercakap benda-benda batil, tuan-tuan. Ya, kita bincang-bincang. Patutnya macam perempuan kan, bincang-bincang nak bagi Quran pada penjara, ya, nak tolong ada orang miskin, nak macam tu maknanya. Tu benda-benda baiklah. Ya, bukan all the time tuan-tuan, ya, tapi kena adalah projek-projek macam tu, macam perempuan buat tu. Tu baguslah tuan-tuan. Ya, tapi kadang-kadang kita kumpul, kita bincang benda-benda yang sia-sia tuan-tuan. Ya, jadi orang yang berbincang benda sia-sia tu dipanggil khaidin, ayat 45. Khaidin tu dia bincang juga, tapi dia bincang benda yang lara, benda-benda yang sia-sia, tak ada manfaat. Ya, buang-buang masa tuan-tuan. Ya, jadi itu juga ada ancaman, ya, daripada Quran. Ya, kemudian yang paling teruk, wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kebangkitan, hari balasan. Ya, maknanya hari kiamat tu kami dustakan. Itu paling teruk. Ya, hatta atanal yakin, sehingga datang yakin. Yakin di sini bukan confidence. Yakin di sini ialah al-maut, kematian, tuan-tuan. Ya, sebab itu dalam ayat yang lain, ya, Allah suruh kita beribadah. U'budu rabbaka. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah pada Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Keyakinan tu bermakna al-maut, kematian, tuan-tuan. Selagi mati tak mendatangi kita, maka buatlah ibadah. Ya, walaupun simple, kecil, tuan-tuan. Walaupun beli apa kita orang, sebab tu Ustaz tengok banyak tempat, tuan-tuan, macam tempat Ustaz ni ada lagi. Nasi lemak RM1, tuan-tuan. Nasi lemak RM1. Ya, walaupun dia punya portion kecil. Ya, sambal dia tak besar, dia tak ada telur ni pun, ya, dia telur, tak ada telur rebus. Ya, dia telur dadar lah, ya, dia potong-potong masuk dalam tu. Ada timun sikit, ya, ada satu timun, dan nasi tu kalau orang yang makan banyak mungkin kena makan 3 lah. Ya, ataupun 2, tuan-tuan. Ya, kalau tak makan 1. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab yang itu senang. Ustaz selalu tengok, ya, orang datang ambil, saya nak 30, dia kata. Ya, lepas tu dia singgah rumah nak yatim ke rumah siapa, kita tengok orang yang susah-susah tu singgah, tuan-tuan, bagi je 5 bungkus ke 6 bungkus ke 3 bungkus ke, dia main bagi-bagi. Tengok kadang-kadang, ya, macam tu je, tuan-tuan. Dan simple. Baru dia buat satu, masa kita tak, alah RM1 ni kecil sangat. Mungkin bagi kita yang ada kemampuan, kita tak rasa benda tu besar. Ya, tapi kalau orang susah, tuan-tuan, RM1 tu Allahu Akbar, ya, boleh beli 6, baru RM6, tuan-tuan. Ya, ada 6 anak dia makan. Kadang-kadang 7 anak dia makan, tuan-tuan. Ya, yang tempat tuan-tuan mungkin tak ada, tapi kalau kampung Ustaz memang ada lagi. Ya, tapi dia jual tu bukan dekat kampung Ustaz. Dia jual tu dekat Bukit Ramamputra, ya. Mana kawasan taman tu, tuan-tuan. Masih ada lagi, ya. Dan laku, tuan-tuan. Mungkin dia tak untung banyak. Ya, tapi macam tadilah, ya. Maknanya dia untung tu berdasar pada kuantiti, sebab banyak orang beli. Itu contoh, tuan-tuan, sangat mudah. Ya. Dan kita buat semua tu sehingga datang keyakinan. Ya, keyakinan tu maknanya apa? Keyakinan tu ialah kematian. Tuan-tuan ada soalan? Silakan. Ya, banyak dah Ustaz sebut ni. Ada apa? Ustaz. Silakan. Ya. Ustaz, ya. Musallin ni dia bukan sama dengan solawat, Ustaz. Solut yang kita belajar semalam tu. Is it not the same word? Dia same word tapi different part of speech. Macam tadi yang macam Kak Masyitah tanya, apa beza raiba dengan yartaba? Ya, raiba noun form. Kalau yartaba present tense. Ya, musallin dia noun form, orang yang solat. Orang yang solat. Ya, kalau yusallun sebab itu dalam bentuk verb. Dia beza yang tu je. Dia verb ke dia noun? Ya, dia present tense ke dia past tense. Beza dia macam tu. Dia singular ataupun dia plural. Ya, dia perbezaan dari segi grammar dan bahasa je sebenarnya, tuan-tuan. Maknanya sama, Kak Suharti. Ejaan dia tak samalah, tapi ya Ustaz, ya, sama. Dia ada alif lam, dia ada alif. Sebab dia noun, sebab tu ada alif lam. Alif lam menunjukkan mana the kan. Al-musallin maknanya orang yang the performers lah. The performers. Yang perform. The performers, orang yang right? The doers. Macam mana?
The doers lah. Mim Al-Musallin. Tapi maksud saya dia tidak ada musolawat. Tak boleh. Dia asalnya memang solat. Asalnya memang solat atau solawat. Kalau solat dia singular kan, solawat dia plural kan. Dan itu saya bagi tahu hari itu. Okey. Itu dia punya apa kita panggil ya? Itu dia punya perbuatan tu, dia noun ya, tapi maknanya dia verbal noun. Yang musallin ni the dua orang yang buat solat tu. Orang yang mengerjakan solat dia panggil musallin. Tapi kalau amalan tu ya, kita panggil the practice tu kita panggil solat ataupun solawat. Itu macam tu. Boleh ya? Itu macam mana? Okey. Macam mana kita interpret, the second question is macam mana kita interpret keyakinan itu Ustaz sebagai kematian ya Ustaz? Bukan kita interpret, Allah yang bagi tahu ya, dalam hadis dan para ulama yang Ustaz kita kena tengok tafsir lah. Bila kita tengok tafsir baru kita tahu bahawasanya yang dimaksudkan sebagai al-yakin di sini ya, the meaning of the word yakin di sini bukan makna confidence. Maknanya ialah kematian. Boleh tengok terjemahan? Cuba tengok terjemahan. Ya, sampailah datang kepada kami kematian. Mana ada perkataan al-maut? Kematian is al-maut. Al-maut tak ada sini. Ya, perkataannya al-yakin, tapi meaning dia adalah al-maut. Ya, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kematian yang semua orang yakin benda tu datang. Sebab tu dipanggil kematian. Sebab tu dipanggil keyakinan. Pasal kita yakin mati tu. Ada tak orang tak percaya ada kematian? Semua orang percaya ada kematian. Ya, even orang yang tak percaya hari kiamat, kehidupan selepas mati, dia percaya tak sampai satu waktu dia akan mati? Dia percaya. Cuma dia tak percaya after apa kita panggil? Selepas kehidupan ni ada afterlife ya. Ada pembalasan. Ya, ada kira bicara. Dia tak percaya yang tu. Tapi dia percaya tak satu hari nanti dia akan mati? Percaya. Mana ada orang tak percaya? Pasal dia dah pernah tengok datuk nenek dia mati. Ya, dia dah tengok kawan-kawan dia meninggal dan sebagainya. Dia percaya tak? Semua orang percaya kematian. Cuma macam tadilah ya, dia percaya tak ada kehidupan selepas mati? Ya, yang itu mungkin tak percaya. Tapi kematian itu is something that dia yakin. That's why dia Allah panggil dia al-yakin. Itu jawapan dia. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ya, kita nak habiskan saja ya, ada sikit lagi. Apa ni? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, ayat yang ke-47 48 sebelah. Ya, sebab dah lama surah ni kita tak nak berpanjang-panjang sangat. Ustaz simplifykan aja. Ya, jadi Allah bagi tahu ya, syafa'atun tu syafaat. Ya, syafaat ni tahu kan? Maknanya sesuatu macam recommendation lah. Ya, nanti kalau macam kita lah ya, kita nak masuk MRSM ke, nak masuk sekolah apa-apa sebagainya, nak kerja ke apa, nak ada orang yang recommend kita. Dan orang yang recommend tu ialah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad lah dengan syafaatnya akan memasukkan kita dalam syurga, akan mengampunkan dosa kita, mendoakan kita dan sebagainya. Syafi'in tu adalah the dua. Orang yang membuat syafaat, orang yang boleh bagi syafaat, dia panggil syafi'in. Macam tadi, al-musallin, the dua. Ya, syafa'ah tu benda tu sendiri. Ya, in English apa kita panggil syafaat ni? Ya, dia punya apa dia panggil tu? Apa Kak Mai? Apa dia panggil Kak Mai? Syafaat. Ya, Kak Mamunah in English. Dia punya apa dia panggil tu? Tak pastilah Ustaz. Sorry. Tak pasti. Tuan-tuan apa ya? Ustaz rasa macam apa dia panggil ya? Macam intercessor. Intercession. Okey, terima kasih. Thank you. Intercession ya, dia boleh bantu kita. Sepatutnya kita masuk neraka, tapi sebab ada syafaat ya, maka alhamdulillah selamat kita daripada neraka, masuk dalam syurga. Itu syafaat tuan-tuan. Kalau di dunia recommendation ya, orang boleh bagi apa kita panggil, sepatutnya kita kena check lah patutnya kan ya. Ustaz patutnya bila sampai dekat immigration tu patutnya dia check thorough lah, very thorough. Tapi sebab Ustaz kenal pegawai immigration tu, malah Ustaz pernah bagi kuliah Maulidur Rasul ya, dekat yang immigration. Oh, tak ada hal lah tuan-tuan, kenal. Oh, dia kata Ustaz, tak apa Ustaz, lalu je. Okey je. Okey. Ya, tu di dunia dipanggil intercession juga ya, syafaat. Jadi syafaat ni tuan-tuan, patutnya Nabi boleh bagi kita syafaat.
Ya, Quran yang kita baca boleh bagi kita syafaat. Ya, suratul Muluk yang kita baca tiap-tiap malam. Surah apa kita panggil? Surah apa? Al-Kahfi yang kita baca setiap minggu. Patutnya semua benda tu boleh bagi kita syafaat. Tetapi pada hari tersebut tak boleh, tuan-tuan. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Kerana tadilah, ya. Sebab kita tak buat tadi benda tu. Yang pertama, solat main-main, ya, tak bersungguh, solat pun lewat-lewat, ya. Kemudian tak bagi makan orang miskin, ya. Walaupun sekali-sekala tak apalah, bukan mana tiap-tiap hari nak kena bagi. Ya. Kemudian banyak borak-borak benda kosong, tuan-tuan. Ya, dipanggil al-khaidin, orang yang buang masa, cerita entah apa-apa benda, tuan-tuan. Tak ada manfaat. Ya, tu termasuk, ya. Kemudian mereka mendustakan hari kiamat. Jadi walaupun ya kita kata sepatutnya dia dapat syafaat, tak boleh dapat syafaat. Tak boleh dapat, tuan-tuan. Walaupun dia umat Muhammad, tapi tak dapat. Ya. Kemudian, ya. Ustaz, orang yang mendustakan hari kiamat, he is kufur already, Ustaz, isn't it? Betul lah. Yalah, betul lah tu. So, betul lah. So maknanya macam ni, the example is because dia dulu dia tak solat. Dia tak solat sebab dia tak percaya solat. Maknanya all this one can it be that is only for orang kafir, Ustaz? Betul. Tak, dia kafir tu ya setelah, sebab ada orang yang dia solat. Tapi macam tadilah ya, sebab Quran kan sebut ya, celaka orang yang solat tu. Dia solat tapi dia celaka. Sebab tu saya sebut tadi ya. Sebab apa? Melambat-lambatkan, tidak khusyuk ya, tidak buat persediaan yang baik sebelum solat. Semua tu termasuk orang yang solat, still solat. Ya, ingat tak zaman Abu Bakar, ketika mana orang yang solat tak bayar zakat? Dia solat tau, dia khusyuk, tetapi dia tak bayar zakat. Sebab itulah Abu Bakar tubuhkan satu pasukan tentera, apa kita panggil, memerangi orang yang tak bayar zakat. Sedangkan dia solat, dia puasa Ramadan. Cuba kita bayangkan. Ya, jadi sepatutnya dia tak sesat. Zaman Nabi dia tak sesat. Tapi bila Nabi wafat, dia tak nak bayar zakat. Bila tak nak bayar zakat, Abu Bakar kata kita kena perangi mereka. Sebab mereka kafir. Ya, kata Umar, macam mana kita kata mereka kafir sedangkan mereka masih solat? Mereka masih ahlul kiblah, dia panggil. Ahlul kiblah ni orang yang solat. Ahlul kiblat. Ahlul kiblat tu ialah merujuk pada orang yang solat. Ya, orang yang percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka tak buat zakat. Ini lagilah, tuan-tuan. Ya, jadi tak pelik kalau solat, tapi dalam keadaan macam tadi, lalai, lambat-lambat, ya. Kemudian tak bagi makan orang miskin. Kemudian mereka sia-sia waktu berbincang, ya, bincang-bincang, chit-chat dan sebagainya, tapi semuanya buang masa, ya. Kemudian yang apa kita panggil, yang kemuncaknya tak percaya, ya, hari pembalasan. Ya, maknanya tak percaya hari pembalasan ni bukan mesti tak percaya. Ya, sebahagian macam orang Yahudi, dia percaya hari, Ustaz dah sebut tadi, dia percaya hari kiamat, dia percaya hari pembalasan. Tapi dia rasa kesalahan yang dia buat di dunia ni tak masuk neraka mungkin, tapi beberapa hari mana dia main-main tau, tuan-tuan. Ya, dia kita nak kata dia tak sembahyang. Ya, kita nak kata dia boleh faham tak Kak Suarti? Dia taking it lightly lah maksudnya. Betul. Ya, tapi still solat. Ya, dia do perform dia solat. Ya. Orang munafik pun solat. Ya, tapi macam tadilah, malas, ya. Iza qamu ila solah qaumu kusala. Ketika mereka bangun untuk solat, mereka solat dalam keadaan malas. Ya, tu Quran sebut, tuan-tuan. Ya, jadi macam tadi, depan Nabi nampak macam sokong Nabi, belakang Nabi hentam Nabi. Ya, jadi tuan-tuan kena faham semua contoh-contoh dia. Ya, jangan kata bahawasanya orang yang solat tu, ya, dia patutnya solat tu selamat. Tapi sebab solat tu dia tak perform betul, ya, dia take it lightly macam Kak Suati kata, betul lah. Okey, tuan-tuan, tak dapat syafaat. Ya, kemudian famalahum anitazkirah mu'ridin. Ya, dan mereka ni tazkirah tu peringatan, reminder yang Allah bagi, mu'ridin mereka berpaling. Ya, mereka berpaling, mana mereka tak mau dengar. Ka'annahum humurun mustanfirah. Seolah-olah mereka ni humur. Humur tu daripada perkataan himar. Himar tu keldai. Ya, seolah-olah mereka ni keldai liar yang mustanfirah. Ya, yang keldai liar, ya, bila datang pemburu, bila datang kan bertempiaran lari. Ya, itu mustanfirah contoh. Ya, farrad min qaswarah. Ya, mereka lari daripada kaswarah ni sejenis singa. Selalu kita kata singa tu asad, ya. Tapi jenis-jenis singa ni macam-macam jenis lah kan. Ya, jadi kaswarah tu salah satu daripada
jenis singa. Ya, jadi dalam Quran ya ada surah fil kan, ada surah gajah, ya ada cerita burung, ya hudhud, ada cerita Tayran Ababil, ya. Ada cerita Zibun, ya. Itu cerita yang baju Nabi Yusuf dilumurkan dengan darah apa? Darah apa kita panggil, ya? Darah serigala, ya. Kemudian ada kaswarah, ada singa, ya. Maknanya binatang-binatang ni di apa kita panggil dibuat contoh oleh Allah, dan kebanyakan binatang-binatang ni binatang padang pasir. Ya, sebab asal contoh tu untuk orang Arab. Ya, sebab Nabi tu orang Arab. Jadi bila Nabi sebut cerita-cerita ni, patutnya orang Arab lagi percaya. Ya, Nabi tak bawa contoh-contoh yang tak ada di padang pasir. Ya, jadi mereka mudah faham sepatutnya. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Ya, jadi bahkan orang-orang kafir ni, setiap individu, ya, kullu setiap imri'in, individual, minhum daripada orang kafir ni, ayu'ta, yang mengingkari tadi. Ya, mereka nak supaya diberikan suhuf tu lembaran-lembaran. Ya, munasyarah, ya, yang terbuka, maknanya dia nak tengok. Ya kan disebut tadi, kalau boleh Muhammad tu bawa lembaran daripada langit, turun bersama malaikat, tunjuk ke depan mereka, ini daripada Tuhan, ini daripada Allah. Mereka nak tengok depan mata mereka. Mana boleh macam tu, tuan-tuan? Ya, mana boleh macam tu, sebab Nabi tak bawa dalam bentuk macam Nabi Musa. Nabi Musa dia bawa, ya, the 10 commandment tu. Dia yang lembaran-lembaran yang nanti dia campak, sebab bila dia tengok apa ni Bani Israel kan menyembah anak lembu. Kan Nabi Musa marah adik abang dia Nabi Harun. Ya, Nabi Harun. Pasal dia kata, pasal apa kau biarkan mereka ni sembah berhala? Kata Harun, aku dah buat tapi mereka tak mau dengar. Sampai mereka nak bunuh aku. Baru Nabi Musa sedar. Abang dia tak macam dia. Dia tegas. Abang dia tak tegas macam dia. Tapi abang dia buat kerja. Abang dia apa kita panggil buat arahan Nabi Musa. Tapi mereka tak mau terima. Ya, jadi oleh kerana itu Nabi Musa sedar, ya, abang dia dah buat kerja dah. Ya, dan dia minta supaya Allah ampunkan dia dan abang dia. Masukkan mereka dalam rahmat Allah, dalam syurga lah. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya, ya, mereka ni nak benda tu datang macam Nabi Musa dapat kitab Taurat. Nabi Muhammad tak dapat macam tu. Sebab Taurat dia datang one shot, ya, sekaligus. Ya, tapi Nabi Muhammad dah 23 tahun. Mana sikit-sikit, ya, sikit-sikit datang, tuan-tuan. Jadi ada beza. Kalla, sekali-kali tidak. Balla yakhafun al-akhirah. Ya, bahkan mereka tak percaya, mereka tak takut pada hari akhirat. La yakhafun. La tidak yakhafun, takut al-akhirah, tentang hari akhirat. Maksudnya, tuan-tuan, macam orang Yahudi. Dia percaya tak hari akhirat? Dia percaya. Tapi dia take it lightly. Tadi apa Kak Suarti sebut, Ustaz guna bahasa yang dia guna tu. Ya, maknanya apa, tuan-tuan? Percaya. Dan mereka tahu kalau mereka buat salah, mereka akan dihukum. Tetapi mereka yakin hukuman itu hanya beberapa hari saja. Alah, kalau kena pun sekejap je. Ya, macam orang yang ambil rasuah dan sebagainya. Dia kata mungkin aku kena, tapi kalau kena boleh bayar balik. Ya, aku kena 2 juta, aku bayar 1 juta, 1 juta duit aku. Ya, kalau macam itulah dia anggap, tuan-tuan, dia akan buat suka-suka hati dia saja. Ya, tak ada undang-undang yang boleh kenakan dia, tuan-tuan. Ya, undang-undang manusia maksudnya. Kalla innahu tazkirah. Ya, sesungguhnya Quran itu innahu, hu itu Quran. Sesungguhnya Quran itu adalah peringatan. Faman syaa zakarahu. Sesiapa yang mahu, dia akan ambil pelajaran daripada Quran. Zakarahu itu pelajaran. Ya, dia ada beza. Pelajaran dengan pengajaran ada beza. Ya, pelajaran tu is a lesson lah, lesson. Ya, jadi kita kata biarlah benda ni menjadi pelajaran untuk dia. Ya. Tapi pengajaran tu maknanya orang yang mengambil iktibar daripada benda tu. Ya, sebab kadang-kadang, ya, teach him a lesson, kita kata. Ajar dia benda ni, ya. Dia dengar tapi dia tak ambil pengajaran. Pengajaran tu lagi dalam, tuan-tuan. Ya, sebab tu dia panggil pelajaran dan pengajaran. Pelajaran ramai orang belajar, tapi tak banyak orang ambil pengajaran. Ya, dia ambil tapi dia tak ambil iktibar. Dengar macam tu saja. Ya, kita cerita tentang orang susah, kita cerita tentang tu, tentang ni, dia dengar. Tapi macam tu lah. Ya, pengajaran tak ambil. Kita tak nak. Kita nak ambil pelajaran dan ambil pengajaran. Ya, tu cerita dia. Ayat terakhir, tuan-tuan. Ya.
wa ma yazkuruna illa an yasha Allah. Ya, jadi maka mereka tidak boleh ambil pengajaran, ya, yang ambil pengajaran tu melainkan orang yang Allah kehendaki. Ya, tetapi kita kena mohonlah, ya Allah, aku belajar, ya, tiap-tiap malam Isnin malam Selasa, tiap-tiap malam, setiap minggu aku dengar kuliah, aku dengar Ustaz Anzaruddin bagi tahu cerita dan sebagainya. Ya, kita panggil, terangkan hati aku, ya Allah, senang nak faham. Ya, kalau aku tak faham, biar aku ni tak ada berat mulut nak tanya soalan. Ya, dan mudahkan aku ulang kaji, tengok balik, ya, memahami, boleh cerita kat orang lain. Itu semua ayyasha Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Ya, dan Allah itu siapa, tuan-tuan? Huwa ahlut taqwa. Allah ni ahli takwa. Apa makna ahli takwa? Maknanya kalau kita buat tu kerana Allah. Ya, sebab dia kembali pada Allah, tuan-tuan. Kita yang bertakwa, tapi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takwa kita tu kepada Allah. Wa ahlul maghfirah, dan Allah itu pemilik keampunan. Allah pemilik. Ya, jadi kalau kita buat dosa, Ustaz dah pernah sebut, ya, tentang bagaimana seseorang yang buat dosa. Bila dia buat dosa, tuan-tuan, dia menyedari dia buat dosa, cepat-cepat dia berwuduk. Itu memang salah satu dia punya prosedur dia, tuan-tuan, SOP dia. Buat dosa, kita sedar kita buat salah, kita bangun, kita jangan duduk di tempat yang sama lagi. Ya, bangun, tuan-tuan, ya, pergi tempat lain sebagai contoh. Berwuduk dengan sempurna dan solat 2 rakaat yang kita panggil sebagai solatut taubah. Ada solat taubah, ya, riwayat daripada Abu Bakar Siddiq, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Cerita tentang bagaimana orang yang buat salah, ya, dia boleh minta ampun pada Allah dengan cara ambil wuduk sempurna, tuan-tuan. Ya, ambil wuduk sempurna, kemudian solat 2 rakaat, ya, dan solat tu dalam hadis tak ada dia sebut solat taubat, ya, tapi maksudnya tu betul. Ya, maknanya dia solat 2 rakaat, ya, istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Ya, jadi kalau orang tanya kita ada tak solatut taubah, jawapan dia ada. Ada riwayat daripada Abu Bakar dan riwayat tu sahih seperti mana disebut oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmizi. Selesailah, tuan-tuan. Itulah cerita kita, ya. Ada soalan silakan, tuan-tuan, di hujung perbincangan kita. Jadi ada Ustaz, ya. Ustaz, jadi orang yang tak bertaubat ni, Ustaz, kalau dia mati sampai bila-bila lah dia kena seksa, Ustaz, sampai hari akhirat? Dia tidak sampai bila-bila. Maknanya sampai dosanya selesai lah. Sampai hukuman selesai. Ya, dengan syarat dia masih beriman lah. Kalau dia masih beriman, cuma dia banyak dosa. Jadi dia akan dihukum dalam neraka, tapi bukan selama-lamanya. Ya, temporary saja. Yang selama-lamanya ni benda-benda lain lah. Ya, macam orang yang kita panggil, ya, orang yang murtad contoh, itu selama-lamanya lah. Ya, jadi selagi dia ada iman, cuma macam tadilah, jangan take it lightly. Macam Yahudi, dia kata kalau masuk neraka pun beberapa hari aja. Ya, ayaman ma'dudat, hari-hari tertentu saja, dia kata. Lepas tu kita lepaslah, masuk dalam syurga. Tak boleh macam tu. Ya, sebab apa? Sebab kita tak tahu, ya, betapa murkanya Allah pada kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu kita buat yang terbaik saja. Ya, mana-mana kesalahan yang kita dah buat, dah ada dia punya exit plan dia. Macam mana? Kita taubat, kan? Kita panggil, ambil wuduk, ya, immediately lah. Yang lepas-lepas tu kita tak tahu, tuan-tuan. Yang lepas tu kita minta ampun dengan Allah. Ya. Jadi yang baru-baru kita terbuat, kita tak tahu, kita baru oh ya, salah ke benda tu. Ya. Jadi Abu Bakar dalam hadis tadi sebut, ya, Nabi sarankan orang yang mana-mana hamba Allah yang melakukan dosa, ya, kemudian dia bangun berwuduk, ya, kemudian solat 2 rakaat, dia istighfar, dia taubat, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa dia. Ya, tu dalam hadis Abi Daud sebut macam tu. So bukan selama-lama dalam neraka, tak, tuan-tuan. Ya, kerana dia masih beriman. Ya, macam orang tak solat, kan? Kita jangan anggap dia kafir sebab dia tak solat, mungkin ada malas. Dia tahu tak solat tu wajib? Dia tahu. Tapi dia tak buat sebab malas. Adakah dia akan dimasukkan dalam neraka? Ya. Ya, tetapi macam tadilah, bila cukup masanya, dia akan dibebaskan daripada neraka dengan syarat dia masih beriman pada Allah. Ya, walaupun ada seberat zarah, ya. Apa kita panggil, ya, orang yang ada sedikit daripada iman dalam hatinya pun sudah memadai. Ya, tapi janganlah ambil yang tu. Ya, nanti kita kata tak tahu berapa ratus tahun pula duduk dalam neraka kemudian baru nak lepas. Tak naklah macam tu, tuan-tuan. Ya. Okey, ada lain silakan, tuan-tuan. Ada apa?
Ya, dah habis dah surah ni. Ada apa? Kak Mai ada apa, Kak Mai? Ya. Lagi. Ya, silakan. Ya, Kak Turis. Ustaz, orang yang amal sihir, Ustaz. Orang apa tadi? Amal sihir. Amal sihir, okey. Dia diampunkan juga ke dosa dia? Sihir tak? Ya, Walaupun sihir tu taubat. Taubat lepaslah. Kalau tak taubat tu. I see. Ya. Jadi kalau sihir, ya, ataupun orang yang percaya pada bomoh, sama juga. Dalam hadis Allah sebut, sesiapa yang pergi jumpa bomoh aje. 40 hari solat Allah tak terima. Baru jumpa. Tapi kalau dia percaya pula apa bomoh cakap dan dia buat, maknanya dia sudah kufur dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kufur dia, tuan-tuan? Tapi kalau dia bertaubat, dia menyedari dia buat salah, dia bertaubat dan sebagainya, mudah-mudahan Allah terimalah. Ya. Jadi maknanya dia tidaklah selama-lamanya dihukum tak. Ya. Okey, ada lain silakan. Kadang-kadang kan Ustaz, kita ni ya. Mungkin Ustaz, kadang-kadang kita pun tak tahu apa salah kita kan Ustaz. Jadi kita istighfar aja lah hari-hari, boleh ke Ustaz ya? Ya, betul. Sebab tu kita kena sebut, ya Allah, aku minta ampun dosa yang aku tahu, ya, dan aku tidak sedar. Pasal banyak benda kita tak tahu, tuan-tuan. Ya, betul. Especially kadang Ustaz kan. Especially Ustaz, ya. Ustaz cakap, kadang-kadang Ustaz buat contoh. Ustaz tak tahu contoh yang Ustaz cakap tu ada one of our members kita, ya, ahli kita yang Ustaz ni ambil contoh aku ke, ya, Ustaz ni tembak aku ke. Kerana Ustaz tak tahu, Ustaz bagi contoh je. Jadi orang tu dah terasa, orang tu dah apa, dan dia pun tak cakap dengan Ustaz. Ya, jadi oleh kerana itu kita macam tadilah, ya, minta ampun lah, ya, kepada Allah, ya, atas apa yang kita tahu benda tu salah dan benda yang kita tak perasan. Ya, sebab tu kita minta maaf je lah selalu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kalau Ustaz ada terkasar bahasa ke apa, minta maaf. Ya, mungkin ada bahasa Ustaz tu, ya, mungkin tembak tuan-tuan ke apa secara tak sengaja, jadi tolong maafkanlah. Itu je lah yang kita boleh buat. Sama-sama ya, Ustaz. Kita pun macam tu Kak Ustaz. Ya, betul. Sama-sama. Ya. Ya, silakan. Ya. Boleh tanya Ustaz surah yang lain. Ustaz, saya dah lama nak tanya tapi sebab kita tak buat lagi kahfi kan Ustaz. I mean as a detail. Yang ayat 39 80 tu kan Ustaz. Mengenai anak muda yang kedua orang tuanya mukmin tu kan Ustaz. Ya. The word as used here is fakhashina Ustaz. Kami bimbang. Khawatir, ya. Kami bimbang, kami khawatir, betul? Maknanya Allah Maha mengetahui Ustaz. Yeah. So why khawatir here Ustaz? Macam tadilah, ya. Sebab bahasa tu jangan dipahami secara literal semata-mata. Ya, macam tadi kan, bila kita sebut musallin, bukan makna orang yang solat, kita kata dia solat. Ya. Jadi yang dirujuk sebagai orang yang solat tu ialah orang yang melambat-lambatkan solat. Dia solat tapi melambat-lambatkan. Ya, dia solat tapi dia lalai masa buat solat. Dia tak khusyuk, ya, dia tak letak dia punya bukan wholeheartedly dia sembahyang tu, sekadar buat saja. Ya, for the sake of doing je. For the sake of doing it, tanpa take it lightly, ya, tak serius, tak. Itu maksud dia. Takut tadi macam tu juga, ya. Memang Allah Maha tahu. Ya, sebagai contoh kan, ya. Dalam kehidupan kita kan, memang Allah Maha tahu semua dalam dalam pengetahuan Allah, ya, di Lauh Mahfuz. Sejak azali Allah dah tahu dah. Kita ni akhirnya masuk syurga ke masuk neraka? Kan Allah tahu. Ya, kita ni akhirnya, tapi semua benda tu bukan bermakna kita tidak ada kebebasan untuk buat apa yang kita nak. Ya, kita yang memilih jalan. Ya, tapi dalam pengetahuan Allah, dia ni macam tu nanti. Ya, jadi kita tak boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu, ya. Jadi bukan makna bila Allah tahu, ya, Allah tak, ya, sebab secara umum bahasa manusia apabila kita tengok budak tu jahat, ya, bimbang takut, orang Melayu kata, ya, bimbang takut, ya, takut-takut nanti bila dia besar dia akan menyebabkan mak bapak dia kufur. Sebab anak tu masa kecil kita sayang dia,
Ya, tengok macam cerita macam apa, Ustaz bagi contoh cerita Melayu lah, Anakku Sazali kan. Ya, sebab mak Sazali tu, isteri pada P. Ramlee tu dah meninggal. Dia sayang sungguh anak tu sehingga anak tu menipu pun dia tahu anak tu menipu, tapi dia tak peduli sangat. Dia take it lightly. Sampai besar kita tengok anak tu dah mempengaruhi bapak dia dah. Ya, tapi nasib baik bapak dia sedar. Ya, bapak dia telefon polis datang tangkap anak dia. Ya, tetapi macam tadi dalam kes tadi, ya, bimbang takut sebab tuan-tuan kena jangan ambil bahasa dia tu bahasa literal. Ya, itulah cerita dia. Ya. Kejap ya, ada soalan ni ya, Haji Megat ya. Solat ni dia niat dia duduk kat hati je Haji Megat. Ya, jadi kalau apa kita panggil, kalau kita tanya apa jenis kategori, sebab solat sunat terbagi dua, ada solat sunat mutlak macam tadi dan ada juga solat sunat bersebab. Ya, dia panggil solat sunat zatul asbab, bahasa Arab dia. Zatul asbab. Zatul asbab ataupun zawatul asbab boleh. Zatul asbab singular, zawatul asbab plural. Ya. Jadi salah satu daripada solat bersebab ialah solat tahiyatul masjid, solat sunat tawaf, solat taubat juga termasuk solat bersebab. Dia termasuk solat sunat bersebab, ya. Jadi maknanya, tapi kalau kita tak niat, kita tak sebut solat sunat tu solat taubat, dia jadi tak solat sunat taubat, tetap jadi solat sunat taubat. Jangan bimbang. Jangan bimbang ya. Macam tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, walaupun kita tak niat tahiyatul masjid, dia akan jadi tahiyatul masjid. Walaupun kita masuk masjid kan, kita masuk masjid, kita niat apa ni qabliyah zuhur, dia tetap juga dapat tahiyatul masjid. Ya, walaupun tak diniatkan, ya. Apa tadi soalan sekali lagi? Orang yang apa tadi? Minum arak ya, sama-sama. Tadi ada soalan tu, Ustaz tak sempat baca. Mana apa tadi? Boleh ulang balik soalan tu? Boleh ulang suara? Kalau orang yang minum arak Ustaz, katalah dia minum arak waktu isyak. Lepas tu dah sembahyang isyak lah, okey. Lepas tu esok pagi tu dia menjadi imam pada kita Ustaz. Macam mana Ustaz? Macam kita patut sembahyang sah. Sembahyang sah ya? Alright. Sembahyang sah. Dengan syarat dia sudah hilang dia punya ni lah, dia punya mabuk tu dah hilang lah. Sembahyang sah. Tapi dia tu sendiri berdosa lah. Ya, pasal dia minum arak tapi kita Ustaz tak tangguh. Kan? Okey, alright. Kita tak tangguhlah dosa dia. Ya, dosa itu dia lah. Dengan Allah. So maksudnya kita masih boleh jadi imam lah Ustaz kan? Boleh, dengan syarat dia sudah siuman. Dia sudah waras. Ya, cuma Ustaz rasa dia minum selepas isyak kot. Kalau sebelum isyak tak hilang lagi mabuk dia. Ya, dia minum selepas isyak. Okey, alright. Jadi minum selepas isyak, ya, kemudian dia mabuk dan sebagainya. Tapi by the time subuh pagi besok dia bangun, dia dah sihat, dia dah siuman dan dia jadi imam. Solat tu sah, solat sah. Sebab solat tu tidak berkaitan dengan dia minum arak atau tidak. Solat tu berkaitan dengan dia waras atau tidak masa dia mengimamkan tu. Ya, tapi kalau dia membaca melewe-lewe kita kata sebab masih mabuk, tak boleh. Sebab kejadian tu pernah berlaku zaman sahabat. Ini zaman Madinah. Ya, sebab tu Allah turunkan ayat tu, ya. Ayat 43 kan. Dalam surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa tuan-tuan boleh catat, surah An-Nisa surah 4 ayat 43, Allah kata wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati solat. Mana jangan solat? Wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Jadi maknanya kalau mabuk jangan. Ini peringkat kedua sebelum arak diharamkan secara blanket. Ya, jadi peringkat kedua dulu boleh minum arak, tetapi kalau nak solat tak boleh. Ya, kerana berlaku ya beberapa sahabat Nabi yang minum arak pada ni zaman Madinah tu. Minum arak ya selepas asar. Jadi bila masuk maghrib ya, mereka punya mabuk tu tak hilang lagi. Salah seorang daripada mereka ya mengimamkan solat. Ya, sembahyang juga ya. Sebab arak belum diharamkan secara mutlak pada masa tu. Tetapi macam tadilah ya, sebab maghrib baca surah pendek. Jadi surah yang dipilih ialah Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sehingga akhirnya dia tidak boleh asyik berulang-ulang je. Ya, apa kita panggil ya. Di hujung surah tu ya berulang-ulang tak dapat nak landing orang kata. Ya, dan akhirnya turun ya ayat 43 surah An-Nisa yang mengatakan bahawasanya wahai orang-orang beriman. Wahai orang beriman tu ayat Madinah, bukan di Mekah tu. Ya.
apa ni, la taqrabus solah, jangan kamu dekati solat. Maknanya jangan solat. Quran kata jangan dekati solat. Maksudnya jangan solat lah. Jangan dekati. Ya. Jadi kata, oh jangan pergi dekat kat solat. Bukan. Jangan buat solat. Jangan perform solat. Wa antum sukara. Apa ni, dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu siuman. Sampai kamu tahu apa yang kamu cakap. Ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ayat tu ayat yang sudah dinasah, tetapi ceritanya tu kita boleh ambil sebagai pengajaran. So tak ada hal lah. Kalau dia siuman, ya, sembahyang sah. Tapi dia dengan Allah dia berdosa lah kerana dia minum arak tadi. Tapi sembahyangnya sah. Ya, kita sebagai makmum yang tak tahu tak ada masalah. Ya, itu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ada apa lagi? Silakan. Yang terakhir kalau ada. Ni macam Ustaz cakap tadi, orang yang masuk neraka tu kan. Itu sebab dia punya masa timbangan dia punya dosa lebih banyak daripada pahala kan? Betul. Kalau pahala lebih banyak dari dosa, dia tak masuk neraka kan? Tak masuk lah, walaupun dia ada kesalahan. Oh, tu penting banyak pahala Betul. Ya. Sebab itu, konsep yang Ustaz sebut tadi, kalau Haji Nazri ingat, ayat tadi, surah Hud, surah 11, ayat 114. Yang Ustaz sebut tadi, yang Ustaz kata, Allah kata, dirikan solat fardu di 2 hujung siang, subuh dan juga maghrib, dan sedikit daripada malam, yang maksudnya isyak. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Ya. Jadi memanglah maknanya kalau kita buat dosa, kita istighfar dan kita baiki dengan buat benda baik. Mudah-mudahan kebaikan tu akan menghapuskan dosa yang kita buat tadi tu. Ya, itu satu. Yang kedua, timbangan amal kita. Ya, timbangan amal kita lebih berat yang baik daripada yang tak baik. Ya. Jadi yang tak baik tu kita kena hukum tak? Kita tak kena hukum. Sebab kita masuk syurga dah. Sebab syarat masuk syurga tu, amalan baik mesti lebih berat daripada amalan jahat. Tapi tuan-tuan jangan ambil kesempatan. Ada orang kata, ya, Ustaz faham kan? Dia kata, saya ni kalau nak kira-kira pahala dah banyak Ustaz. Kalau saya sikit buat jahat macam mana? Jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba tuan-tuan. Boleh faham ya? So itulah cerita dia. Terima kasih Haji Nazri. Okey, ada lain silakan. Last satu lagi kalau ada. Terima kasih Ustaz. Perempuan? Ya, sama. Kalau ada, tak ada. Ya, kalau tak ada, apa ni? Haji Mat Syah tak ada malam ni ya? Tak perasan dia? Tak nampak ya? Okey, tak apa ya. Kalau tak ada sekadar itulah. Terima kasih kepada semua, Haji Nazri. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, kita jumpa pada minggu depan, patutnya Bulughul Maram lah. Ya, minggu depan ya. Thank you Ustaz. Bulughul Maram. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Antum jazakumullah khairan. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Para penganjur. Minta maaf banyak-banyak ya semua orang. Ya, sama-sama kita minta maaf. Assalamualaikum. Ustaz lah yang paling banyak kena minta maaf tu, banyak bercakap ya. Datuk Osman kita. Ada tak? Kita orang lah macam-macam. Assalamualaikum wabarakatuh. Datuk Osman tak ada. Masuk lambat. Hang lah. Mana apa? Ada online meeting lain. Tapi nanti dengar recording lah. Lambat nak habis buang masuk You perasan I monitor you. Nama you tak ada. Betul late dia never, tak apa. Dia dengar Assalamualaikum je. Hang mana api, hang mana hilang selalu Aku ada mesyuarat sikit lah tadi. Hampir siam dia diam Jom. Okey lah. Assalamualaikum semua. Bye. Okey. Good night. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Haji Nazri, tunggu Amnya recording lah Haji. Okay, insyaAllah. Thank you. Okay.